Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang Allah yang menghimpunkan kita di waktu malam-malam begini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sayangi, ramai orang tanya, kenapa Ustaz doa kami belum makbul lagi sampai hari ini. Semua benda kami hajati, kami cita-citakan, yang kami usahakan belum dapat sampai hari ini. Ada orang tanya kenapa hati saya gelisah, tak tenang, macam-macam dah buat, tapi belum kabul kata mereka. Jadi tuan-puan sekalian, sebenarnya hidup ini bukan soal yang paling utama. Saya selalu sebut, bukan soal kita pandai atau tidak, bukan soal kita keturunan raja, bangsawan atau keturunan orang biasa dan miskin. Hidup ni bukan soal warna kulit kita. Hidup ni bukan soal handsome atau tak bak kita. Hidup ni berjaya, bahagia, ketenangan, kekayaan, dia bukan berkaitan dengan rupa, dengan kebendaan, kepandaian, akal kita. Nombor satu, yang paling utama, yang selalu manusia lupakan. Yang nombor satu, yang selalu manusia lupakan, manusia selalu cari yang lain-lain dulu. Cari yang keliling, cari yang bukan perkara yang utama. Maka orang cari selain yang benda yang paling besar, sebenarnya paling utama. Apa dia? Perkara yang paling utama sekali, kita dibantu oleh Allah ataupun tidak. Kita dibantu oleh Allah ataupun tak. Hidup ni bukan soal yang lain. Soalnya Allah bantu kita ataupun tidak. Jadi yang kita nak dalam hidup ini ialah kita dibantu oleh Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. In tansurullah, dalam Quran kata in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu kamu dan akan tegakkan kaki-kaki kamu terhadap musuh-musuh kamu. Siapa janji akan bersama dengan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu sebut, kalau tengah jalan ada dua orang polis tahan kereta kat jalan raya. Lori yang panjang tu, trailer yang paling panjang dalam dunia pun berhenti. Trailer berhenti. Kalau kira kenapa nak berhenti, kelang kabut dia berhenti kat depan tu, kerana dua orang polis, kurus je polis tu pun tahan dia berhenti. Sebab apa dia berhenti? Dua orang polis berhenti. Dua orang polis berhenti kat depan tu, kurus je. Nampak pampers ni, comel. Jadi dua orang polis je tahan. Lori pun berhenti. Lori pun berhenti. Dinyusunkan buku ayah dia. Lori pun berhenti. Sebab apa? Sebab apa berhenti? Bila apa kita berhenti? Sebab apa lori berhenti? Sebab kenapa lori berhenti? Kenapa Kal? Haikal Ukasha? Tak. Jadi kenapa berhenti? Jadi kenapa berhenti? Sebab lori berhenti sebab bukan polis tu. Di sebalik polis tadi ada kerajaan Malaysia, ada undang-undang, ada penjara, ada mahkamah, ada saman. Jadi orang kat kapal terbang belah, lori pun berhenti. Sebab seluruh tu buku dia ni, seluruh dunia, kenapa bas lori berhenti? Sebab di sebalik dia ada kuasa, kehebatan. Tuan-puan sekalian, kita berjaya atau tak, tenang atau tak dalam hidup ni, kita bahagia ataupun tidak, bukan soal kita cantik ke tak, bukan soal kita kurus ke kita gemuk. Penting, tapi bukan tu yang utama. Bukan soal rumah kita besar ataupun kecil, bukan soal kenderaan kita, bukan soal rupa paras zahir kita, bukan soal kita anak raja atau anak orang biasa, tapi soal kita dibantu oleh Allah ataupun tidak.
Jadi yang kita inginkan dalam hidup ini, kita dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang paling utama, kita dibantu oleh Allah tu pun tak. Jadi tuan-puan sekalian, kita nak Allah bantu kita. Kita nak Allah bantu kita. Jadi untuk Allah bantu kita, pertama sekali, hari ini manusia jadi resah. Selalu manusia jadi kelang kabut. Yang pertama sebab dalam satu hadis Nabi SAW, sahih dalam Ibnu Hibban, dia kata satu masa Nabi SAW masuk ke rumah, masuk ke masjid. Aisyah radhiyallahu tengok Nabi. Muka Nabi SAW telah berubah. Bila muka Nabi berubah, Aisyah pun dengar, tengok Nabi. Nabi naik dan Nabi SAW telah beritahu satu perkataan yang sangat penting dan berharga, yang menyebab kita dibantu oleh Allah ataupun tak, yang menyebab doa kita makbul ataupun tak. Tuan-tuan tahu apa dia? Yang membuat kita mencapai cita-cita kita ataupun tak. Yang ni manusia lupakan. Nabi SAW bersabda, wahai manusia. Dengan penuh kerisauan Nabi SAW sampaikan, wahai manusia, ajaklah kepada ma'ruf, kebaikan, dan tegahlah daripada kemungkaran. Ajak kepada kebaikan dan tegah daripada kemungkaran. Sebelum tiba satu masa, bila kamu berdoa kepada Allah, lebih kurang maksudnya kamu berdoa, kami takkan kabulkan doa kamu. Allah kata, kamu berdoa, kami takkan kabulkan doa kamu. Siapa yang tinggalkan dakwah, bila dia susah di doa, Allah tak kabulkan doa dia. Dalam menurut hadis tadi, Sahih Ibnu Hibban. Dan bila kamu minta bantuan, kami tak bantu kamu. Bila minta bantuan, kami tak bantu kamu. Dan bila kamu perlu pertolongan, bantuan terhadap musuh kamu, kami tak tolong kamu. Untuk tu Nabi SAW tidak menambah daripada perkataan-perkataan tu lebih kurang. Nabi SAW telah turun daripada mimbar. Jadi sebab tu orang beriman, sebelum kita jadi doktor, sebelum kita jadi peniaga, jadi cikgu, sebelum kita jadi petani, peladang, kita jadi pekerja, kita ialah hamba Allah SWT. Kita pembantu pada Nabi SAW. Untuk tu tuan-puan, belajar buat dakwah. Apa dia? Belajar buat dakwah. Sampaikan kebaikan. Bila kita ambil berat dakwah keluarga kita, bawa pertamanya orang yang paling rapat dengan kita, keluarga. Tengok isteri tak solat, jangan senang, jangan biarkan. Atau masa bila kita susah, kita minta bantuan dalam pekerjaan, perniagaan, doa kita jadi tak makbul. Doa kita jadi tak makbul. Jadi tak makbul. Untuk tu, apa kita nak buat? Kita kena buat dakwah dalam keluarga. Bawa Allah sayang kita. Tu kerja kita nombor satu. Kita kena berdakwah dalam keluarga. Tengok isteri, suami tak solat, bangunkan mereka. Tanda seseorang sayang keluarga, dia akan bawa keluarga dia dekat pada Allah. Jangan biarkan keluarga kita lalai, jauh pada kebaikan. Jangan biarkan keluarga kita dalam kesesatan. Itu pertama sekali. Ramai orang terlupa dan mereka cari selain daripada Allah. Terlupa nak pimpin keluarga, sibuk cari duit siang malam, terlupa nak ajar isteri solat. Siang malam kita cari rezeki, terlupa nak ajar isteri Fatihah. Siang malam berkeluarga, lupa nak ajar anak-anak baca Quran. Siang malam kita buat macam-macam, tapi kita terlupa nak pimpin keluarga kita untuk dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa nak pimpin keluarga kita dekat dengan Allah. Jadi dakwah keluarga. Kalau ada ahli keluarga tak solat, malam-malam nangis pada Allah. Nangis pada Allah. Jangan biarkan. Kadang-kadang saya tengok kan, dalam keadaan ini, dunia macam-macam keadaan ini. Terlupa nak dakwah keluarga. Jadi bantuan Allah tak datang dalam hidup kita. Bantuan Allah tak datang dalam hidup kita. Sebab kita tinggalkan dakwah. Jadi tuan-puan, jangan tinggalkan dakwah. Nangis tengok ahli keluarga tak solat. Nangis kalau tengok ahli keluarga kita tak solat. Tengok mak ayah tak solat, nangis. Ya Allah, saya sayang mak ayah saya, dia belum solat, beri taufik pada dia. Tengok suami isteri tak solat, nangis. Ya Allah, saya sayang suami saya sayang isteri saya, tapi dia belum solat. Ya Allah, beri suami isteri saya solat. Tengok anak-anak belum solat, nangis. Ya Allah, kasihan anak-anak saya, mereka belum solat. Ya Allah, beri hidayah untuk dia solat. Ya Allah, beri hidayah untuk dia solat. Tengok keluarga belum solat, doa pada Allah, nangis. Doa pada Allah, nangis. Jangan biarkan. Kalau kita nak dapat bantuan Allah dalam hidup ni, kalau kita nak dapat bantuan Allah, kita kena rasa sayang. Kakak, tolong Kak Eris, buka aircon. Jadi kita kena nangis pada Allah. Waktu malam nangis. Nangis. Jangan biarkan. Saya beritahu tuan-puan, jangan biarkan.
Orang yang tak peduli solat isteri dia, solat suami, solat anak-anak. Mereka sebenarnya hati telah mati. Hati mereka telah mati. Hati mereka telah mati. Sebab dia biarkan anak isteri dia tak solat, jauh pada perintah Allah. Bukan saya suruh benci. Dakwah ni bukan membenci orang. Ramai orang salah faham. Orang ingat dakwah ni membenci, bermusuh, marah, cegah kemungkaran ni mesti berperang, bergaduh. Tidak. Tapi kita nangis waktu malam. Adu pada Allah. Ya Allah, nangis. Ya Allah, saya sayang keluarga saya. Ya Allah, saya sayang anak-anak saya. Saya sayang anak-anak saya. Beri anak-anak saya solat. Tengok mak ayah tak solat, nangis. Nangis. Ramai orang bangun pagi tengok tak pergi kerja. Anak-anak seorang tak pergi kerja. Along tak pergi kerja, dah pukul berapa dah ni? Ya Allah, pukul berapa? Baru cuti hari ni mak. Cuti apa? Kan kerja hari ni. Kita kan kerja kat Selangor. Selangor cuti contohnya. Okey. Pakcik pula, anak pula tanya, ayah tak kerja pukul berapa dah ni? Tinggal suruh mahu ramai. Cuti hari ni nak, cuti. Isteri, bang, tak pukul berapa, lambat dah ni. Ya Allah, kenapa tidur lagi? Cuti nak, cuti yang beritahu kat semua orang. Satu keluarga panik, satu orang tak pergi kerja pagi tu. Tapi keluarga tak panik bila suami, isteri, anak-anak tak bangun solat subuh. Macam esok hari Sabtu Ahad ni, ramai keluarga-keluarga subuh pun tak bangun. Subuh pun tak bangun. Tak bangun malam, tak bangun waktu subuh. Subuh pun tak bangun. Saya pernah tanya budak-budak, Dek, tadi pagi sembahyang subuh tak? Dia kata tak sembahyang Ustaz. Kenapa? Mak tak kejut? Saya bukan niat tanya mak dia. Ayah tak kejut? Tak. Malam tadi kami pergi main bowling. Lepas tu kami tengok wayang, main bowling, begitulah cerita. Dah lewat malam. Sampai rumah dah lewat dah 3-4 pukul berapa dah sampai rumah. Jadi mak pun tak tahu sedar, kami semua tidur. Saya dengar, saya rasa sedih. Satu keluarga tak solat, tapi tak rasa apa-apa. Tengok isteri, anak-anak, mak ayah, keluarga tak solat, kita tak rasa sedih. Untuk tu tuan-puan sekalian, ramai orang yang banyak buat kebaikan, banyak. Tapi apa jadi? Banyak buat baik, macam-macam kebaikan. Tapi dia kata, ya Allah, kan dia tak tenang, doa mereka tak makbul. Dia rasa hidup dia sempit, susah. Maka dia tanya apa? Dia kata, kenapa doa kami tak makbul? Kalau hadis sahih Ibn Hibban tadi, Nabi SAW bersabda, wahai manusia, ajaklah kepada kebaikan dan tegahlah daripada kemungkaran. Sebelum tiba satu masa, kamu susah minta doa dengan Allah. Allah tak dengar doa kamu. Allah tak terima. Allah maha mendengar. Allah tak terima doa kamu. Kamu minta tolong, tapi Allah takkan tolong kamu. Allah takkan tolong kamu. Kalau kamu minta tolong terhadap musuh-musuh kamu, saat kamu teraniaya, saat kamu susah dizalimi, kamu tak dibantu oleh Allah. Dan kamu tak dibantu oleh Allah. Sebab apa tuan-puan? Sebab apa? Sebab kita tak ada perasaan. Dakwah ni sebenarnya ialah melibatkan kasih sayang. Sebab kita tengok orang kalau berjalan, tiba-tiba ada orang miskin. Saya pernah cerita tuan-puan kat Bangladesh kan, orang minta sedekah. Sebab kita teruk dah, kat Bangladesh lagi teruk. Ada orang minta sedekah, kita tak ada teruk sikit-sikit. Kat Bangladesh, dia kat jambatan saya tengok, dia orang baringkan keluarga, berdebu-debu. Macam mayat. Saya bertanya dekat orang situ, saya pegang, rupanya memang mayat sungguh. Allah tu, salah satu saya pegang. Dia letak mayat, bukan kalau kita sakit, tak ada kaki. Mayat-mayat. Disusun bawa mayat keluarga sebab susah. Dia kata suami saya dah mati, saya dah tak ada duit nak uruskan. Anak-anak anak isteri tak ada duit. Kami tak nak bagi dia pergi sebab kami tak ada makanan, susah. Orang kat mak susah-susah. Jadi saya tengok, saya nangis kesian. Tuan-puan kalau tengok orang sakit, susah, kita akan datang kesian. Dekat India kalau minta sedekah, kat negara India ni budak-budak miskin manjat belakang van. Dia pegang van kuat-kuat. Kadang driver kita orang sana, dia bawa laju, dia berat. Budak tu tercampak. Kita punya berderau darah, kesian budak ni minta sedekah. Kita dah bagi duit, tapi bagi seorang lagi ramai datang. Dia berat, budak tu tercampak. Kita punya tengok ke belakang, so dia berhenti. Budak tu relax je, dia berlari lagi. Berdarah-darah kepala ni, berlari lagi. Minta sedekah. Allah, kalau kita tu dah kena tumbuk dah dari van tu. Tapi dia lagi-lagi minta sedekah lagi. Baba, 2 rupi. 2 rupi mai kanan ni, pani ni. Agaknya begitulah dia cakap. Dia minta sedekah. Susah payah. Kita tengok, kita nangis. Kalau tuan-puan tengok pun, tuan-puan nangis. Tengok pun rasa sebab, rasa sedih. Tapi tuan-puan sekalian, bagaimana orang yang beriman? Orang yang dikata beriman, orang yang dikata baik, mempercayai Allah perkara yang gaib,
boleh rasa tenang dan tidur lena, makan sedap bila melihat orang-orang yang dia kata dia sayang, orang-orang yang dia kata dia cinta, orang-orang yang dia kata inilah buah hati, jantung, inilah segala-gala. Ada orang sanggup biar buah hati, jantung yang tercinta dalam hidup dia tinggalkan solat. Dia tak rasa sedih tengok keluarga tak solat. Dalam kata lain, dia tak ada perasaan melihat ahli keluarga dia tak solat. Dia tak cegah kemungkaran. Kemungkaran yang paling besar, tidak beriman pada Allah, mensyirikkan Allah. Kemungkaran kedua yang terbesar apa dia? Meninggalkan solat. Meninggalkan solat. Jadi sebab tu bila kita tak ada perasaan, bagaimana doa kita nak dimakbulkan? Kita tidak ada perasaan sayang pada orang yang paling dekat pada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat Quran lebih kurang, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Allah perintah kita selamatkan diri dan ahli keluarga daripada api neraka. Untuk tu tuan-tuan sekalian, pertama sekali, sebab kita jadi sempit, susah, jadi terdesak, doa kita dimakbulkan sebab kita meninggalkan dakwah. Sebab kita meninggalkan berpesan-pesan dengan kebaikan. Dan kata lain, menasihati kebaikan. Kita tidak lagi ada rasa sayang dalam menasihati orang lain. Kalau kita nasihat pun sebab terpaksa, bukan kerana cinta, kerana sayang. Untuk tu kita menasihati isteri, suami. Kalau tak solat, nangis pada Allah. Kalau kita ditegur oleh suami, isteri, ditegur oleh anak-anak, ditegur oleh walaupun anak kita paling kecil, tegur, ayah tak solat ke? Anak kata ke ayah, jangan marah dia. Sebenarnya dia sedang cuba menyelamatkan ayah dia daripada api neraka. Anak tadi sedang berusaha menyelamatkan ayah dia daripada api neraka. Tidak ada kesedihan yang lebih mendalam, yang lebih dahsyat daripada kita melihat orang-orang yang kita sayangi sedang berjalan menuju ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena nangis. Jangan benci kalau ada kali keluar kita tak solat. Jangan benci dia. Jangan pulaukan dia. Walaupun adalah setengah begitu pendapat, tak. Yang terbaik sekali pendapatnya dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mereka tak tahu, mereka tak faham, mereka tak reti. Ya Allah, beri hidayah pada mereka. Ya Allah, beri hidayah kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, belajar nasihat orang dekat dengan kita, isteri, anak-anak. Suami kan, jangan sibuk kita siang malam, keluar tengah-tengah malam, tak balik-balik, meniaga, kerja. Kita tahu cari rezeki tanggungjawab, tapi kita bersama-sama tanggungjawab cari rezeki. Untuk dalam dunia kita tak sanggup tengok mereka lapar, dahaga. Kita sedih kalau anak kita nak beli mainan, kita tak mampu beli. Kita sedih zaman sekarang ni kan. Anak-anak semua ada iPad, anak kita tak ada. Kita rasa sedih. Anak lain nak bersikal, kita tak mampu nak beli. Nak pergi makan, terpaksa keluar kedai makan balik semula sebab tak ada duit. Zaman sekarang banyak orang diuji begitu. Tapi tuan-puan, tu semua kesedihan dalam dunia ni. Satu masa yang paling sedih sekali ialah kita lihat ahli keluarga kita masuk neraka, tapi kita tak boleh selamatkan mereka. Takut-takut silap-silap kita sekali masuk dalam neraka. Untuk tu, itu kesedihan yang sebenar-benarnya. Itu kesedihan yang sebenar-benarnya. Jadi penuhilah kehidupan akhirat kita. Dunia ni kalau terkurang-kurang sikit kat mana-mana, tak apa. Walaupun saya pun nak macam tuan-puan nak, apa yang tuan-puan nak tu semua pun saya nak. Apa yang tuan-puan bayangkan, saya pun ada keinginan yang sama. Tetapi jangan sampai kita terlupa dan terabai untuk bimbing isteri kita masuk syurga. Jangan terlupa abai suami yang tak solat pimpin masuk syurga. Kita sayang dia, kita belai dia siang malam, kita sayang hormat dia suami, tapi jangan biar dia tak solat. Nangis pada Allah. Nangis pada Allah. Malam-malam nangis, malam-malam nangis. Doa pada Allah, ya Allah, beri hidayah pada suami saya, kesian dia. Sayang, bimbing dia, doakan dia. Dan suami pula bimbing isteri, anak-anak. Jangan biarkan mereka terabai. Jangan biarkan mereka terabai. Bimbing isteri, suami, anak-anak solat. Itu yang pertama. Bila kita tinggalkan dakwah, doa kita tak makbul. Apa kita buat semua tak jadi. Sebab kita tak ada bantuan Allah. Allah sebut 3 tadi. Nabi pesan betul-betul. Muka Nabi berubah. Hadis Sahih Ibnu Hibban, naik atas mimbar, Aisyah tengok Nabi, muka Nabi berubah. Nabi kata, wahai manusia. Nabi setelah berkhutbah, memuji Allah, berselawat, Nabi seorang-seorang cakap, wahai manusia. Aisyah radhiyallahu anha dengar, wahai manusia, ajaklah kepada makruf, kebaikan, dan tegahlah daripada kemungkaran, sebelum tiba satu masa kamu berdoa tapi kami tak kabulkan doa kamu. Kamu minta tolong tentang hidup kamu, tapi kami tak nak tolong kamu. Kamu minta tolong terhadap musuh kamu, orang yang aniaya, zalimi, sakiti kita,
Tapi kami tak tolong kamu. Sebab apa? Sebab kita dulu yang bersifat kejam. Kita biarkan orang-orang yang kita sayang menuju dalam neraka Allah SWT. Jadi orang lain mungkin tak nampak apa yang kita buat pada keluarga kita. Kekurangan kita bimbing keluarga. Tak ada orang nak hukum kita. Tak ada orang berani marah kita. Tak ada orang berani tegur kita. Kalau kita ketua keluarga pula, orang bawah kita tak berani tegur kita. Dan kalau kita ketua negara pun sama, orang bawah kita pun tak ada siapa boleh mampu nak cakap depan-depan, nak tegur kita. Salah cakap, orang tu kena balik semula. Tapi tuan-puan sekalian, rupa-rupanya sesiapa yang meninggalkan dakwah, dia telah terjauh daripada rahmat Allah. Untuk itu tuan-puan, kalau tengok orang berdakwah, orang bangunkan agama, hidupkan Islam, tuan-puan jaga doa mereka. Maksud saya ialah jangan aniaya mereka. Sebab tu Nabi SAW pesan pada sahabat-sahabat supaya jaga, jangan sakiti orang-orang yang orang biasa pun tak boleh sakiti. Ini kan pula orang-orang yang dekat dengan Allah, yang kita sakiti mereka. Jangan pernah kita usik perasaan mereka. Jangan tegur mereka. Tengok orang rajin solat, awak ni solat rajin, tapi bab lain semua mangkuk, hanyut, musnah hidup awak. Kita cakap kat dia, Jangan kait-kaitkan kebaikan orang. Jangan hina mana-mana kebaikan. Itu yang pertama. Tinggalkan dakwah. Kedua, kita tidak dibantu oleh Allah. Sebab tu kalau keluarga tak solat, baca surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Minta pada Allah, wahai Allah, jadikan aku orang yang mendirikan solat, dan keturunan zuriat aku orang yang mendirikan solat. Nabi Ibrahim AS berdoa dengan doa ini. Allah lahirkan daripada keturunan Nabi Ibrahim AS orang-orang yang sangat mulia. Nabi Ismail AS. Daripada keturunan tersebut lahir manusia yang paling baik dalam dunia, yang paling tinggi darjat mengalahi Nabi Ibrahim AS sendiri. Siapa dia? Inilah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah SAW. Untuk tu tuan-tuan sekalian, kita berdakwah dalam keluarga, berdakwah dengan jiran-jiran. 40 rumah kiri kanan depan belakang ni tanggungjawab kita. Yang pertama, paling kurang tak mampu nak ziarah semua, malam-malam kita sebut nama-nama jiran kita. Kita doakan mereka, ya Allah, saya sayang jiran saya, ampunkan dosa dia. Dan orang-orang dekat pejabat kita tak duduk yang 40 kiri kanan depan belakang. Itu yang pertama. Selepas keluarga, jiran 40 kiri kanan depan belakang, tanggungjawab kita. Kita kena dakwah mereka. Imam Ghazali rahmatullah alaih kata, satu orang mati kat kutub utara tanpa kenal Tuhan, kita akan ditanya oleh Allah. Hidayah tu urusan Allah, tapi berjuang, berusaha, menangis, kerja tanggungjawab kita. Jadi itu yang pertama. Itu yang pertama. Jangan tinggalkan dakwah. Jangan tinggalkan dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kamu sebaik-baik umat yang kami keluarkan untuk seluruh manusia, bukan untuk diri kita saja. Kata Sayyidina Umar, kalau untuk kami Allah kata antum, tapi kuntum, seluruh umat sampai kiamat. Seluruh umat sampai kiamat. Jangan satu orang pun terlepas. Kita kena dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah kata kamu sebaik-baik ummah yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Punya kita bukan lahir untuk diri kita sendiri. Kita dah lahirkan untuk semua manusia. Ajak pada kebaikan, tegah daripada kemungkaran, dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kata dalam Quran, Allah beritahu, suruh kita semua buat dakwah. Allah perintah kita bangunkan orang lain, beri nasihat. Allah tanya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah tanya, who is better in speech than one who call to Allah. Allah tanya, siapa yang lebih baik perkataan dia daripada seseorang yang mengajak kepada Allah. Jadi kita ajak orang lain pada Allah, seru semua manusia pada Allah. Tak ada perkataan lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia daripada mengagungkan Allah, membesarkan dia, memuji dia siang malam, sampai kita tenggelam manis dalam memuji Allah SWT. Rasa seronok puji Allah,
Rasa bahagia, puji Allah SWT. Rasa seronok, bahagia, rasa tenang, puji Allah. Tu pertama. Jangan tinggalkan dakwah. Jangan tinggalkan dakwah. Jangan tinggalkan dakwah. Kita tuan-puan kawan-kawan buat dakwah sampai kat Colombia buat dakwah. Sampai ke airport ramai 7-8 orang masuk Islam. Pergi kat ni setiap tempat ada orang masuk Islam. Sampai ke airport tu kawan saya tanya, dia berumur dah, pakcik dah. Orang peluk dia, orang peluk. Perempuan remaja peluk. Pakcik kata, Allah, kena peluk pula. Kena peluk. Dia tanya, berdosa tak ustaz? Saya kata, dia orang peluk, dia peluk Haji ke Haji peluk dia orang. Dia orang peluk, saya tak sempat lari pakai tongkat kan. Tak, orang perempuan tak pernah pegang-pegang saya ni ustaz. Ya Allah. Rezeki lah Haji. Rezeki je lah. Yang muda sempat selamatkan dia. Tahu sebab apa dia peluk? Dia happy, seronok. Sebab mereka nak masuk Islam. Kat Colombia, setiap hari orang masuk Islam. Setiap hari orang masuk Islam. Pelajar-pelajar orang Colombia ni dia cantik. Dia nak kata Arab tidak. Apa-apa tengok orang Colombia. Dia Arab tidak, Pakistan tidak. Dia orang putih pun tidak. Jadi lawa ke tidak? Lawa ke tidak? Jadi ramai-ramai masuk Islam. Ramai masuk Islam. Allahu Akbar. Kat Jepun pun hari-hari ada orang masuk Islam. Kawan-kawan kita bawa isteri pakai purdah sampai ke airport dia orang semayang. Tengah-tengah semayang, wanita-wanita tengok. Ni sebelum ni lagi, sebelum zaman-zaman Facebook ni, dia tengok. Ni zaman sekarang ni, dia tengok dia tengah semayang, tanya 5 orang masuk Islam. Dan tanya 5 orang masuk Islam. Pergi mana-mana ada orang masuk Islam. Ada orang masuk Islam. Tengok pun rasa tenang, rasa bahagia. Rasa tenang, rasa bahagia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pergi mana-mana buat dakwah. Pergi mana-mana buat dakwah. Puji Allah, niat, doa dengan Allah, ya Allah, gunakan saya jadi matahari hidayah. Sehingga Allah jadikan kita matahari hidayah. Bila kita berjalan, orang yang berjalan di sisi kita, Allah beri hidayah. Orang yang mendengar percakapan kita, Allah masukkan iman dalam hati mereka. Orang yang melihat kita, Allah beri hidayah. Nabi SAW, orang tengok Nabi nak masuk Islam. Bukan seorang dua, orang masuk Islam kena bunuh, tapi tak berhenti orang masuk Islam. Ramai. Sampai Nabi suruh mereka balik dulu, bila Islam menang kamu datang. Kita orang tengok muka tuan-puan, ada orang masuk Islam. Tengok muka saya, tak ada. Tengok masuk Islam. Jadi jalan mana? Ya Allah, sampai langkah kaki kita jadi asbab hidayah. Orang tengok kita dapat asbab hidayah. Orang berbual kita jadi asbab hidayah. Sampai kita tengah-tengah isi minyak pun nak masuk Islam. Tengah kita nak pergi bilik air, keluar bilik air pun masuk Islam. Pergi berak pun orang tengok kita masuk Islam. Macam-macam sebab orang tengok. Allah jadikan matahari hidayah. Sebab bila kita jadi orang baik, Allah beri rasa ketenangan dalam hati-hati orang dalam melihat kita. Tengok pun tenang, rasa bahagia. Orang ada masalah hidup, tengok muka kita je, Allah buat hati dia tenang. Terus lapang masalah hidup. Masalah macam gunung tadi, terus hilang. Itulah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita doa, ya Allah, terima saya untuk Engkau sayang. Gunakan saya, pilih saya, guna saya, terima saya dan keturunan zuriat saya seluruhnya untuk menjadi matahari hidayah. Ya Allah, saya tak baik macam Nabi, macam sahabat, tapi saya nak jadi macam Nabi dan macam sahabat. Walaupun saya tahu saya takkan jadi macam mereka, tapi ya Allah, itulah cita-cita saya. Sekiranya Engkau kabulkan, tak ada orang lebih bahagia daripada saya. Ya Allah, jadikan saya matahari hidayah. Jadikan saya matahari hidayah. Jumpa mana-mana orang, beritahu mereka tentang Allah. Bawa dalam majlis iman, hidayah, dekatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak pada Allah. Itu pertama, untuk kita dibantu oleh Allah, jangan tinggalkan dakwah. Kedua, untuk kita dibantu oleh Allah, kita mesti ada takwa. Kita mesti ada takwa. Hari ini kenapa soal hidup bukan kita cantik tak cantik, pandai tak pandai, kaya miskin, tapi soal kita dibantu oleh Allah ataupun tak. Jadi kita nak dibantu oleh Allah. Untuk Allah bantu kita, Allah berfirman dalam Quran, "Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa bertakwa pada Allah, Allah akan bagi jalan keluar bagi segala musibah. Dan Allah akan beri rezeki daripada punca yang tak disangka-sangka. Jadi bila kita takwa pada Allah, Allah beri jalan keluar bagi segala musibah. Jangan beri jalan keluar bagi bila ada takwa. Tapi bila tak ada takwa, ya dapat cuma yang biasa-biasa. Rezeki tapi yang biasa-biasa. Allah kata, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah kata, orang yang beriman, berhijrah, bermujahadah di jalan Allah, berdakwah, dan orang yang membantu orang yang berjuang di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah kata mereka lah mukmin yang hak, yang takwa, yang sebenar-benarnya. Maka untuk orang macam ni, lahum maghfirah, kami peruntukkan keampunan. Peruntukan keampunan untuk dia dah ada dah.
Belum minta ampun lagi, Allah memang nak ampunkan dia. Lahum maghfirah. Allah nak ampunkan semua dosa-dosa dia. Apa lagi nikmat lebih bahagia dalam hidup ni? Lebih daripada kita diampunkan Allah. Lahum maghfirah wa rizqun karim. Dan Allah beri rezeki yang mulia. Allah beri rezeki yang mulia. Allah kabulkan. Allah beri rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia ni Allah beri tanpa susah. Allah beri tanpa kita kerja keras tapi dalam keadaan tak abaikan keluarga. Kita kerja keras tapi tak abaikan solat. Kita kerja keras tapi semakin rapat dengan Allah. Makin kerja keras makin kuat zikir. Makin kerja keras hati makin bahagia. Makin kerja keras makin sayang mak ayah. Makin kerja keras kuat doa mak ayah. Kerja kuat tapi hati makin dekat pada Allah. Tapi ada orang kerja kuat siang malam tapi hati tak tenang. Tuan-puan nak hidup macam tu kah? Allahu Akbar. Duit banyak mana pun dalam hidup ni, apa yang paling berharga? Saya tanya tuan-puan, apa paling berharga sekali dalam hidup ni? Apa yang paling berharga sekali? Apa yang tuan-puan nak? Semua akan kata nak duit banyak, nak rumah besar, boleh itu ini, boleh duit banyak, boleh pergi hospital mana pun boleh bayar. Kan kita nak. Tapi banyak mana pun duit kita, tapi satu masa kita diuji dengan kesakitan. Apa kita nak? Kita nak kesihatan. Orang sanggup bayar berapa je untuk kesihatan. Lagi banyak duit orang tu, lagi dia fikir kesihatan, kecantikan. Untuk kecantikan je kita melabur berjuta-juta kan. Untuk lelaki pula begitu samalah. Untuk kecantikan apa-apa, orang sanggup buat apa saja untuk dapatkan yang cantik. Orang berusaha siang malam. Tapi cantik berbanding kesihatan, apa tuan-puan lebih nak? Tadi paling nak duit, kekayaan. Tapi duit kaya, habiskan semua harta untuk cantik. Habiskan semua harta untuk cantik, untuk nampak handsome, supaya tak nampak cacat. Mana-mana yang tak sempurna, nak bagi nampak sempurna. Tapi bila diuji oleh Allah yang seterusnya, manusia baru tahu harga yang seterusnya. Apa dia? Tiba-tiba satu orang doktor kata, abang, kaki abang kena potong sebab abang kencing manis. Dah merebak dah ni, kalau tak potong, abang tak boleh tahan lama, kena potong kaki. Doktor pakar cakap. Dia pun nangis dan dia pun terpaksa akur. Siapa pun dia akan akur sebab dia lebih sayangkan. Tadi paling penting kesihatan. Tapi kalau kita makan ubat sihat, tiba-tiba datang penyakit lain, kita pun tak payah cantik pun tak apa, yang penting sihat. Berbanding kesihatan lebih penting lagi apa dia? Anggota badan. Tapi sampai kaki kena potong, orang sanggup. Sebab apa sanggup kena potong? Sebab kita nak pertahankan nyawa, supaya kita panjang umur, supaya orang kita sayang biar tak ada kaki tapi masih bersama dengan kita dalam hidup ni. Bersama dengan kita dalam hidup ni. Kita kata potong kaki pun tak apa. Tapi tuan-puan sekalian, potong kaki kita nak selamatkan nyawa. Tapi macam mana pun kita pertahankan nyawa, sungguh-sungguh kita pertahankan nyawa kita, satu masa dia takkan tercepat sesaat, dia takkan terlambat sesaat. Setiap orang akan mati bila Allah tentukan. Kan ada kisah satu orang dia dengar beritahu dia akan meninggal sekian tempat, waktu sekian, kena gigit dengan kena bisa daripada binatang, daripada sengatan binatang. Jadi apa dia buat? Dia buat rumah besar-besar. Dia dengar kabar-kabar. Ni Ustaz Ismail kamu cerita dulu saya dengar. Buat bangunan, ni cerita-cerita. Bukan nak jadi cerita-cerita. Ada bangunan besar, dia pun berbina, dia duit banyak. Jadi dia cari tempat supaya tak ada tarikh dia meninggal tu, tak ada mana-mana binatang atau apa-apa yang menyengat datang. Supaya tak ada apa-apa. Rumah tu besar canggih. Tak ada satu lubang pun benda-benda yang binatang-binatang boleh masuk, menyusup masuk, tak boleh. Sekali bangunan pun siap. Dan bila dah siap, dia pun gembira. Tiba-tiba nak jadi cerita, hari yang patut dia dengar dulu kan, mungkin dia boleh dulu kan kadang-kadang dulu langit masa Nabi SAW ni, baru langit ditutup dulu, syaitan-syaitan kan sebar-sebarkan berita. Dulu-dulu sihir zaman-zaman dulu lah ada. Jadi apa jadi? Dia kata ni lah, dia nampak satu ekor lebah. Dia kata inilah lebah yang akan membuat aku mati ni. Inilah dia. Dia pun pijak. Sekali dia pijak-pijak, elok meninggal kan. Jadi tak terlambat sesaat, tak tercepat sesaat. Dia pergi pijak, elok meninggal. Zaman Nabi Sulaiman AS. Dia beritahu kat Nabi Sulaiman. Dia kata aku tengok satu, Tuan asyik tengok aku je. Apa pasal tengok aku? Tanya-tanya, kata Nabi Sulaiman tu malaikat maut. Dia datang ziarah kamu 70 kali sehari. Dia nak tahu tarikh kamu ni sekian sini. Jadi dia dengar, dia takut malaikat maut dah ikut dia, rapat dah ikut ni, dah dekat dah. Dia pun cabut lari. Dia pergi ke pulau kat yang jauh. Bila pergi pulau jauh, tiba-tiba malaikat tu pun datang jumpa dia. Dia kata,
Air kat sini pun kamu ada. Sebab itulah. Sebab jauh tempat ni. Jauh. Nabi Sulaiman hantar dia pergi jauh-jauh. Dia suruh Nabi Sulaiman. Kan ada kehebatan. Boleh terbang sana sini. Jin Ifrit semua sekali. Hantar jauh-jauh. Sekali bila hantar orang tadi jauh-jauh. Tiba-tiba malaikat pun sampai. Jauh pada tempat tak mustahil manusia boleh sampai. Jadi dia boleh sampai kat situ. Dia pun tanya. Tengok malaikat jumpa dia. Malaikat maut tadi. Malaikat Israel tanya. Dia tanya malaikat Israel, kenapa kamu ikut aku ni? Dia kata, aku malaikat Israel. Datuk, kenapa asyik tengok aku? Nak ambil nyawa, ambil lah kalau bahasa kita. Dia kata, sebenarnya aku heran. Allah tulis ajal kamu dekat satu pulau yang sangat jauh. Tapi lagi berapa nak dekat sangat. Nak dekat dah sikit lagi kau meninggal lah ni. Tapi ada kat sini. Allah kata, kamu kan mati kat sini. Kamu mati dekat tempat lain. Kamu mati dekat tempat lain. Kau mati tempat yang jauh. Jadi sekarang baru aku faham. Dia tengok, dia pun heran. Allah tulis ni meninggal tempat lain. Tapi jauh lagi ni. Mata dah dekat, macam mana dia pergi sana? Jumpa Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman hantar tempat dia meninggal. Nabi Sulaiman pun tak tahu dia akan meninggal kat situ. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah tulis ajal kita. Tak tercepat sesaat, tak terlambat sesaat. Tapi kalau kita bunuh diri, kita akan bertanggungjawab. Sebab diri kita bukan kita punya. Diri kita Allah yang punya. Jadi sesiapa yang bunuh diri, dia akan masuk dalam neraka. Sebab dia telah membinasakan amanah Allah. Dia perasan diri dia punya, dia bunuh diri. Kat Jepun kan ada orang terjun tingkat 20. Saya baca dekat dulu berita harian tu. Macam-macam tu. Macam-macam. Dia kata ber tingkat 20. Dia terjun ber tingkat 20. Sampai kat tingkat 7. Dia terjun daripada tingkat dia terjun pada tingkat 20. Bila dia terjun, apa jadi? Ada orang kat bawah keluar. Dia ni kena hilang kerja, dia bunuh diri. Orang kat bawah bau. Orang kat bawah tu baru dapat jawatan, rezeki mencucurah. Dia keluar di bangunan, dia jatuh atas orang tadi. Dia hidup yang terjun pada atas, yang kena langgar kat bawah tu mati. Jadi yang nak mati tak mati, yang bau bahagia nak teruskan kehidupan mati. Jadi hidup dan mati ni semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, takwa. Kita kena ada takwa, bertakwa pada Allah. Takut pada Allah, kenal pada Allah. Jadi kenapa kita tak dibantu oleh Allah? Yang pertama tadi saya beritahu sebab tak buat dakwah berdasarkan hadis Nabi yang banyak. Kedua, berdasarkan Al-Quran tadi, kita tak ada takwa. Bila tak ada takwa, apa kita buat, Allah tak bantu. Untuk tu kita kena ada takwa, cinta, sayang pada Allah. Sebut nama Allah tu manis, seronok, bahagia. Sebut nama Allah rasa gembira, rasa seronok. Kena ada takwa. Kita kena sentiasa ada takwa. Dan kena ada takwa. Bila ada takwa, Allah bantu. Yang ketiga, saya beritahu tuan-puan, kenapa kita tidak dibantu oleh Allah dan doa kita belum makbul? Kerana kita tidak mengasihi yang di bumi, tak memaafkan, kita menzalimi orang lain, maknai orang lain. Dan bila kita mengasihi orang lain, lagi kita kuat maafkan orang, kasih pada orang, lagi kuat Allah kasih maafkan kita. Lagi banyak kita tolong orang miskin dan yatim, orang-orang yang ni, Allah SWT akan bantu kita. Allah SWT akan bantu dan mudahkan hidup kita semua, Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan ada soalan boleh tanya. Saya ada program nanti Keluarga Sunnah. Ni saya nak jawab soalan tuan-puan ni. Masya Allah, 7 Oktober 2017. Jemput datang ramai-ramai. Buku Isteriku Bidadari, 11 kaedah bimbing keluarga. Tuan-puan ramai yang dapat baru ni. Ramai yang makin beli baru ni. Tuan-puan sabar ramai-ramai tu tahulah. Kita pun ada 2 orang yang uruskan bahagian buku-buku ni. Kemudian Tangisan Umat dapat ni. Kalau sampai muka surat 7 dah rasa nangis nak peluk keluarga. InsyaAllah rasa nak peluk keluarga. Tapi ramailah muka surat 7, suami-suami dah tak baca dah. Jadi baca. Kemudian Tangisan Umat supaya banyak nangis. Ni anak muda bagus baca. Orang tua pemimpin-pemimpin supaya ada jiwa agama. Dapatkan Tangisan Umat. Dulu Felix Siayap ada baca, dia kata dalam muka surat 15, perkara yang mengetuk hati dalam lama-lama. Tangisan Umat. Dapatkan 2 buku dalam buku lain-lain. Jadi tuan-puan boleh tanya soalan. Saya berbual dengan tuan-puan ni, pencinta ilmu Ustaz. Bila nak buat dekat, kalau tuan-puan nak daftar semua tu, bila nak buat kat Kelantan, nak daftar program tu semua sekali, boleh daftar di www.keluargasunnah.com. WhatsApp 017-3666-848. Jangan tak datang ya. Semua daripada Johor, daripada Kelantan, daripada mana semua dijemput hadir. InsyaAllah. Fitriyatul Asyikin. Buat kat Johor Ustaz. Bila buat kat Johor? Setakat ni buat kat KL je. Yang terdekat ni 7 Oktober. Saya, Ustaz Fahru Jual, Ustazah Fatimah Sarha, Ustaz Haryanto, tentang keluarga, cinta di rumah Rasulullah, hak suami isteri, cari didik anak. Masya Allah, ada suasana iman. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan salah seorang kita yang ikhlas, Allah SWT bantu. Allah SWT mudahkan hidup kita, insyaAllah. Izan Sepet, nama tulis Facebook tu, nama Facebook tu berapa tu
Berapa tu bidadari? Bidadaru. Bolehlah apa-apa tu. Buku ni tak mahal pun tuan-tuan. Harga dia RM28. RM28. Saya masa lepas mak saya meninggal, saya tulis buku tu. Saya doa, ya Allah, kalau ada pahala kebaikan tahsil daripada buku ni, saya hadiahkan pada mak yang saya sayangi. Mudah-mudahan saya hadiahkan pada mak yang saya sayangi. Kita menulis pun jadi sebab kebaikan. Kita doa dengan Allah. Allah Maha Kaya, Dia pemurah. Dia pemurah. Linda Mahmud, cukup ke kita berdakwah dengan share video dakwah? Jadi share video berdakwah, jangan share bukan-bukan. Kalau share bukan-bukan, Allah marah. Share yang baik-baik, Allah sayang kita. Jadi tuan-puan share yang baik-baik, tuan-puan rasa baik, rasa perlu, sesuai, tuan-puan kongsikan, tag kawan-kawan, share mana-mana yang baik-baik. Mudah-mudahan jadi sebab kebaikan, hidayah. Tapi kalau kata cukup, memang tak cukup. Nabi SAW, dakwah ni kita kena berjuang dengan diri, harta kita sendiri, kena berjumpa dengan manusia lain, bimbing keluarga, isteri, anak-anak, malam nangis, siang guna segala cara yang ada. Dan utamakan, yang paling utama, kita mengasihi keluarga, sayang mereka, bimbing dengan Islam, sunnah Nabi SAW, buat taklim dalam rumah, buat dakwah, pujuk rayu manusia. Saya kata akdam laisa kalam, kena bergerak, berjuang. Dia kata kaki kena jalan, bukan cakap, bukan pandai cakap. Tapi dakwah ni bukan ceramah-ceramah tazkirah dekat bukan. Tak, dakwah ni kita berjuang. Semua cara Nabi sallallahu alaihi wasallam kita gunakan. Nabi pujuk orang, Nabi menangis, Nabi mengorbankan diri dan harta beliau berjuang di jalan Allah. Jadi kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Buat dakwah macam Nabi. Cara Nabi, fikir macam Nabi. Siang Nabi, siang kita, malam Nabi, malam kita. Jadi buat dakwah, Masya Allah. Tapi share video memang tak cukup. Nabi SAW buat dakwah siang malam, Nabi nangis waktu malam. Nabi kata, ya Allah, saya belum. Nabi kata, ya Allah, bila orang Taif baling batu, Nabi kata, ya Allah, saya minta ampun. Ya Allah, saya adukan kelemahan dan kekurangan saya dalam berdakwah kepada Engkau. Orang lain kurang, dia kata dia yang kurang. Jadi selalu buat dakwah. Boleh insyaAllah buat dakwah. Ya Allah Tuhan, Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Mikaela Danish, betul ke karma tu akan datang jika sakiti orang, Ustaz? Tak kisahlah perkataan karma ke apa, hakikat sebenarnya, Sumkul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tak ada apa-apa yang menimpa kami dalam hidup kami, apa saja tak akan menimpa hidup kita, baik kebaikan, keburukan, kesakitan, melainkan apa yang Allah tentukan dalam hidup kita. Jadi semua yang berlaku dalam hidup kita adalah apa yang Allah tentukan dalam hidup kita. Dan Allah beri dalam dunia perintah-perintah. Melalui perintah tu Allah sediakan janji-janji. Contoh, siapa yang buat baik kepada orang yang buat baik kepada orang lain dengan sedekah, Allah kata dengan memberi sedekah, dengan beri sedekah Allah panjangkan umur, beri kesihatan. Dengan beri sedekah, dia kata dengan beri sedekah dan silaturahim, panjang umur, beri kesihatan. Saya gabungkan hadis ni, Allah kabulkan doa, Allah kasih kita, Allah beri rezeki mencurah-curah, Allah jauhkan penyakit, Allah beri anak, Allah beri keluarga, pasangan yang baik. Macam-macam Allah janji dengan amalan-amalan. Jadi dengan kita buat baik pada orang, Allah janji Allah akan baikkan hidup kita. Dengan kita buat buruk pada orang, Allah janji Allah akan burukkan, musnahkan hidup kita. Orang yang suka maafkan orang, nanti akhirat Allah maafkan dia masuk dalam syurga. Jadi bukan orang yang beri kesan buruk pada kita, yang beri kesan buruk tu Allah. Tapi bila kita aniaya orang, zalimi orang, Allah kata doa mereka makbul. Apa dia doa pada kita, Allah beri. Macam tu. Jadi yang beri semuanya ialah Allah SWT. Yang beri semua sekali ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faiza Ali, cabaran paling susah ialah bila kita suka membandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain. Memang susah untuk merasakan perasaan syukur tu. Apa tip Ustaz? Kita kan tengok orang berjaya, wih dia tu berjaya kan, wih dia tu ada rumah, ada kereta, dapat bunga, contoh kata, wah berjayanya dia kan. Jadi tuan-puan tahu tak, ada kalau kita rasa dengki pada orang, rasa cemburu bila rasa sedih tengok orang senang, rasa kecewa tengok orang lebih hebat daripada kita, itu semua adalah penyakit hati. Penyakit hati. Sebenarnya kita kaya atau tak kaya bukan duit, bukan rumah. Kaya tak kaya tu kat sini.
Tenang atau tak bukan bila isteri cantik, bila suami handsome, bukan sebab bila pasangan tu sempurna, bukan sebab tak. Bahagia tu kat sini. Nabi SAW masuk rumah kecil, tunduk, kena sempit, kena tunduk. Solat malam, kena ketuk kaki Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha lipat kaki, baru Rasulullah SAW dapat sujud. Rumah yang gelap, sempit. Ada masa 2-3 bulan, rumah Nabi makan tamar. Saya bukan suruh tuan-puan susah macam tu. Saya pun tak mampu nak hidup susah macam tu. Tapi saya nak beritahu tuan-puan sekalian, Nabi kaya tapi dia gunakan kekayaan untuk bantu orang lain. Tapi dalam dunia, tak ada orang lebih bahagia daripada Nabi SAW. Jadi jangan cari bahagia tu dalam duit, dalam kekayaan, dalam kemasyhuran. Nanti hidup kita letih. Akhirnya kekayaan dapat, kemasyhuran dapat. Ada orang khusus siang malam nak ni. Duit dapat, semua dapat. Tapi ketenangan dalam hati belum hadir. Hati belum cukup, tak bahagia. Sesedar Nabi SAW kata seorang anak Adam diberi satu bukit, macam mana satu bukit, tak cukup, dia hati tak pernah cukup, nak lagi 1 gunung emas, nak 2 gunung emas, 3 gunung emas, 4 gunung emas, 10 gunung emas, 100 gunung emas. Tak cakap macam tu saya tambah sendiri, beribu-ribu gunung emas. Tapi dia takkan, Nabi SAW bersabda, dia takkan pernah rasa cukup sehingga tanah kubur masuk dalam mulut dia. Sehingga tanah kubur masuk dalam mulut, baru manusia rasa cukup. Jadi untuk tu, kenapa kita nak rasa dengki orang lain diberi rezeki yang lebih? Ada orang diberi rezeki pada duit, ada orang diberi rezeki pada pasangan yang baik, ada orang diberi rezeki anak yang baik, ada orang diberi rezeki. Jadi apa-apa yang kita kurang, bukan kerana kurang bermakna kurangnya bahagia dalam hidup kita, tapi kerana kurangnya syukur dalam hidup kita. Dan kita kurang bahagia sebab kurangnya syukur dalam hidup kita. Bukan sebab kurang duit, bukan kurang yang tu. Itu semua penting. Tapi sebenarnya yang paling pertama sekali, kerana kurangnya duit dalam hidup kita. Saya beritahu tuan-puan, ada orang kaya-kaya yang sangat bahagia dalam hidup dia, ramai. Contoh yang baik, saya usahawan, ketua-ketua negara yang baik-baik. Ada ramai, bukan sikit, dah ramai. Ada kesedaran, bangunkan orang. Bila masuk waktu solat, dia boleh ajak satu pejabat 300 orang solat. Saya pernah tengok. Ada orang satu pejabat, ada 70 orang. 70 orang boleh solat. Bos dia pergi sembahyang asar, semua sembahyang asar. Pekerja di mana-mana yang ada masalah keluarga, bos dia ceramahkan pekerja dia sampai bertobat. Pekerja tu nangis-nangis dalam bilik dia. Staff dia semua, maaf yang tak tutup aurat sempurna, semua boleh tutup aurat dengan sempurna. Ada orang-orang yang macam tu dalam dunia. Dia bahagia. Tapi tuan-puan tahu semenjak bila dia bahagia? Bukan masa dia kaya, tapi dia bahagia semenjak dia tak ada duit, dia miskin, dia susah, dia telah menjadi hamba Allah yang baik. Dia telah menjadi hamba Allah yang baik. Daripada dulu dia hamba Allah yang baik. Daripada dia muda-muda, dia jaga perintah Allah. Dia tak tinggal dakwah. Hadis yang mula saya sebut tadi, sebab pertama manusia tak dibantu, sebab dia tinggalkan dakwah. Jadi dia tak tinggalkan dakwah, dia jaga dakwah. Itu sekarang ni mula-mula tuan-puan dengar ni, jangan tinggalkan dakwah. Bila kita tinggalkan dakwah, dakwah ni bukan hanya kita dakwah pergi. Dakwah kita berjuang dengan diri, harta kita berjuang di jalan Allah. Bangunkan keluarga. Jangan rasa menyesal berdakwah, bangunkan agama. Dakwah ni tanggungjawab setiap orang. Jangan peduli kata-kata yang kata dakwah ni untuk setengah orang, golongan berilmu. Ni tak. Kita mengajak, bukan mengajar. Yang kita tak tahu, kita tak ajar. Yang tak tahu, kita bawa pada orang alim, ustaz, bawa mereka pada alim ulama. Sebab mereka ni pelita-pelita dalam umat ni. Tapi tugas kita memujuk, mengajak. Kita tahu wuduk, kongsikan wuduk. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Jadi tuan-puan sekalian, yang bagi rezeki pada kita ni Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bagi rezeki pada kita. Jadi kita berdakwah, kita berdakwah. Bahagia tu dekat hati kita. Jangan dengki pada orang lain. Jangan rasa dengki pada orang. Tak perlu. Sebab ya betul, bahagia tu kat hati kita. Bahagia tu kat hati kita. Betul, ni bukan cerita-cerita. Ramai orang dah ada semua, tak cukup, tak tenang. Ada orang macam-macam, tapi hati tak tenang. Allahu Akbar. Dia orang paling besar. Semua nak jadi macam dia. Raja-raja, orang yang besar-besar, kaya, sangat kaya, tapi hati dia tak bahagia pun. Tak bahagia. Resah. Macam mana tak resah? Semayang pun tak jaga, perintah Allah tinggal. Dahi tak sujud pada Allah yang beri bahagia. Dia nak bahagia, tak sujud pada Allah yang beri bahagia. Jadi kalau rasa tengok orang, rasa dengki, terah tangan. Ya Allah, saya minta ampun, hati saya masih kotor. Saya dengki, saya marah tengok orang tu senang, kaya daripada saya. Ya Allah, saya minta maaf, saya minta ampun. Jumpa orang, kita minta maaf, kita minta ampun. Minta maaf ke Allah, minta ampun ke Allah. Jangan dengki orang lain punya kebahagiaan, kekayaan, kesenangan. Jangan benci. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Tuan-puan tanya lagi boleh, Ustaz?
Nazrah Nur. Ustaz, kalau isteri tu tak kerja, dia anggap menyusahkan suami ke? Sedangkan suami tak pernah rungut macam tu. Masya Allah. Jadi itu pandangan orang. Kita tak boleh nak ubah pandangan mana-mana orang pun dalam dunia. Tiada pandangan orang kata begitu, begini. Jadi pandangan tu semua tak penting. Pandangan orang tu semua tak penting. Sebab dunia ni akan sentiasa berubah. Ada orang macam-macam pandangan, macam-macam revolusi, macam-macam benda-benda persatuan, pertubuhan dalam dunia, parti dan satu demi satu, macam-macam. Semua dunia ni berubah-ubah. Tapi kita orang beriman, asasnya kita yakin, kita bahagia bila Allah tentukan. Jadi wanita, dia memang tidak menyusahkan suami. Dulu-dulu sebenarnya wanita ni tidak bekerja. Dulu-dulu ada wanita yang bekerja, berjuang, bantu masa jihad, banyak. Tetapi asasnya tanggungjawab memberi nafkah pada keluarga ni ialah suami. Dan keberkatan tu datang bila yang mencari rezeki, yang belanjakan duit dalam rumah tangga ialah suami. Tapi bila wanita yang berkorban, dia dengan ikhlas pun Allah bantu. Tapi asasnya suami yang bekerja. Jadi tuan-tuan sekalian, tak kisah perempuan bekerja ke tak bekerja, cuma saya nak beritahu tak menyusahkan. Dan orang-orang di bawah kita ni sebenarnya menambah keberkatan dalam hidup kita. Bila kita dibantu, saya selalu bila kau dapat projek-projek, ada rezeki datang, mencurah-curah, tak sangka-sangka rezeki, ada orang bagi, ya Allah Tuhanku, macam-macam. Saya tak payah cerita kat tuan puan. Tapi bila rezeki datanglah hidup saya fikir satu. Dulu saya selalu fikir, ni mesti doa mak saya. Wallahi saya tak lalu buka hati saya, sebab mungkin orang ni kenal saya ke, dengar ceramah Abid Liu live ke, tak. So saya datang hati saya, oh ni doa mak saya dulu. Saya nangis. Ni doa mak saya dulu. Saya ingat, oh ni doa isteri. Saya tanya isteri saya, yang awak tadi sembahyang duha doakan abang, terima kasih ya. Terima kasih doakan saya. Saya benar-benar maksudkan perkataan saya. Saya benar-benar maksudkan perkataan saya. Saya benar-benar maksudkan. Terima kasih yang bidadari abang, kekasih hati abang. Terima kasih kerana doakan abang. Awak sembahyang duha ya? Saya tanya kat dia. Yang awak tadi sembahyang hajat untuk abang ya? Dapatlah, selesai masalah tu. Dia pun kata, itulah bang, macam nak sembahyang tak jadi. Tak apalah, niat tu pun, sebab niat tu lah Allah bagi. Nak sembahyang tadi tak sempat, anak-anak nangis. Tak apa, yang sebab niat tu lah Allah bagi rezeki kat abang. Niat tu Allah bagi rezeki. Jadi kita belajar, ingat, rezeki diberilah hidup kita. Kerana ada orang-orang datang anak yatim minta duit sedekah, kita ada duit sikit, bukan nak bagi banyak, ikut yang kita mampu. Bukan kita nak tolong orang tu, kita bagi, bukan nak bagi dia ikut dia nak, bagi ikut yang kita mampu. Kita belajar-belajar kan, kita orang biasa, belajar-belajar, beri ikut kita mampu. Tapi jangan tak beri, kita pun beri. Jadi bila kita beri, tak apa orang pandang rendah, mungkin nampak sikit, tak sempurna. Kita beri sedaya mampu kita. Sebanyak mungkin yang ikut iman kita, kita bagi. Kita berlatih-latih, janganlah kedekut sangat, tambah, lebihkan sikit. Rasa nak bagi banyak ni, lebihkan sikit, macam tu. Jadi belajar sikit-sikit, dalam makin biasa, boleh beri lebih banyak. Jadi masa kita beri itu pada orang lain, sebenarnya sebab kita beri itu, Allah tambah rezeki kita. Kita beri tolong orang, sebab tu Allah sayang. Jadi isteri dan anak-anak ni, doa mereka makbul dalam hidup kita. Isteri dan anak, doa mereka makbul dalam hidup kita. Jadi kita doakan mereka. Jadi isteri tidak menyusahkan suami. Isteri tak menyusahkan suami. Memang tanggungjawab suami tu, bila suami meninggal, tanggungjawab untuk jaga wanita tadi jatuh kepada ayah dia semula atau adik-beradik lelaki dia. Dan buat suami juga, kalau ada anak-anak, kalau adik-beradik suami, dan ramai orang tak tahu, adik-beradik suami pun bertanggungjawab. Dan kata lain, ayah pada suami atau adik-beradik suami yang akan menjadi wali kalau anak perempuan dalam tu. Suami dia meninggal, adik-beradik kita, suami tu meninggal contoh. Jadi anak-anak dia masih tanggungjawab kita. Masih tanggungjawab kita. Rezeki kita tak berkat kalau kita tak tolong anak-anak saudara kita yang susah. Anak-anak saudara kita pun kita kena tolong. Selepas kita bantu isteri, mak ayah, anak-anak saudara pun kita bantu, tengok mana yang kita mampu. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Masya Allah. Soalan seterusnya, Kamarul Zaman, khususi tarbiyah tabligh. Masya Allah. Dia sebenarnya usaha dakwah ni kerja semua orang Islam. Jadi orang bagi nama tabligh itu ini, tu sebenarnya panggilan orang dan mungkin dikenali begitu. Tapi asasnya ialah kita kena, dakwah ni kerja setiap orang Islam. Siapa saja dalam dunia kena buat dakwah, kena beri masa, diri, harta, berjuang di jalan Allah. Hari-hari buat taklim dalam rumah, buat dakwah dalam rumah tangga, muribat iman dalam rumah, dakwah jiran-jiran, buat ziarah rumah 40 kiri kanan depan belakang. Seminggu sekali pergi kampung jiran pula, buat dakwah kampung jiran. Sebulan sekali pergi kampung mana-mana, sedakwah 1-2 hari, 3 hari je lah Allah. Lebih lama sebulan, 2 bulan, setahun pergi negara jauh-jauh. Ini lagi jauh-jauh takkan 2-3 hari. Pergi jauh-jauh buat dakwah, bawa isteri sama-sama pergi ke US, dakwah orang kat US.
Kawan-kawan kita pergi mana-mana, 2 orang bawa suami isteri pergi ke mata-mata tempat buat dakwah, tak berhenti orang masuk Islam. Bila bergerak atas maksud agama ni, tak berhenti orang masuk Islam. Allahu Akbar. Tuan-puan kalau dengar terkejut, ada jemaah pergi ke Brazil. Sampai-sampai 80 keluarga berkumpul, semua masuk Islam, mengucap syahadah. Orang Malaysia pergi kan, 80 keluarga ucap syahadah. Tengok dia orang pun nak masuk Islam. Allahu Akbar. Masuk Islam. Ada satu jemaah pergi satu tempat, dia orang gereja, dia orang buat tempat itikaf semayang. Bangun pagi tengok cara semayang beza-beza, rupa macam-macam agama ada. Tiba-tiba ada orang ramai tu dia orang masuk Islam. Jadi mana-mana kita pergi, orang tak berhenti masuk Islam. Allah beri hidayah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Masya Allah, Sa'ad ibn Waqqas Masturat bawa isteri kita belajar di jalan Allah, berdakwah. Sian isteri kita, anak-anak kita, sian isteri. Hari kena basuh baju. Okay, dia bukan tukang cuci kita. Isteri bukan tukang cuci, bukan tukang masak, bukan tukang berus. Isteri bukan jam loceng kita tu, kerja nak kejut kita bangun tidur je. Rumah kita bukan bangun wayang, nak cari buka TV 24 jam, restoran makan apa hari, order air makan. Isteri kita bukan tukang masak. Isteri kita bukan dilahirkan sebagai tukang masak. Isteri kita pembantu agama Allah. Kita kena bina jiwa dia, iman dia, hidayah. Barulah rumah tangga rasa rumahku syurgaku. Dia akan setiakan anak-anak jadi da'i. Untuk tu bawa isteri belajar iman. Saya ada sekali bawa isteri. Sebab tu saya buat program keluarga sunnah sebagainya, supaya dapat cas dengar-dengar sikit-sikit. Macam nak bawa keluarga pada sunnah Nabi SAW. Mula-mula saya kahwin dulu macam tu, isteri sedang-sedang je kan, sedang-sedang, tak apa sangat tutup. Bila bawa 3 hari belajar iman, tiba-tiba malam-malam isteri bawa pergi, malam-malam pagi jumpa dia ada mulakat ni kalau bahasa ni berjumpa sekejap pagi tu, wanita dalam rumah, lelaki kat masjid. Bila saya pergi kat rumah tu, isteri masa tu tudung pun tak bawa belajar. Tiba-tiba dia saya tengok muka dah lebam dah. Muka isteri saya dah lebam. Bukan lebam, rupanya kesan nampak muka orang tahajud tu lain. Dia kalau kurang tidur malam, muka tu macam nak nangis je. Nampak kesan lebam mata, banyak nangis. Saya tahu dia nangis, mesti dia nangis masa doa. Dia kata, abang, indahnya lah hidup ni bila kita dapat bangun malam. Sekali pertama biasa isteri tanya hal-hal lain, tapi masa saya kahwin, habislah apa nak jadi ni. Minggu pertama kahwin, saya bawa dia belajar 3 hari belajar iman. Saya ajak dia tak nak, saya dah mula risau dah. Tengok habislah hidup saya ni kan. Salah saya lah cari yang macam ni. Mula-mula dulu fikir dulu, cari ikut nafsu, ikut kehendak. Tapi rupa Masya Allah, isteri saya bila bawa pergi belajar, bagi hadiah bunga besar. Tuan-puan nak ajak isteri belajar iman, pujuk dia, macam mengorat dia semula. Mengorat dia dulu, mengorat nak kahwin. Sekarang kita mengorat dia untuk bangun malam, mengorat dia untuk masuk syurga. Mengorat balik semula. Bagi bunga, dapat bunga, dia kata, bang, program mana tu? Program mana? Terus ikut. Pergi-pergi pagi-pagi ni. Lepas tu saya bawa bulan kahwin bulan 8, 1 bulan 8. Bulan 9 tu pergi belajar bawa isteri 3 hari kursus iman, belajar iman. Cuti dulu kerja, dulu sibuk kerja, cuti. Lepas tu pergi 10, saya bawa isteri 10 hari belajar iman. Hujung tahun tu bulan 12 kami pergi dekat 2 bulan, 40 hari 2 bulan saya bawa isteri saya pergi belajar iman. Sama-sama berdua berdating, naik yang jauh-jauh pergi. Jadi masa tu nangis, sepanjang jalan nangis. Masa yang balik 10 hari tu, tengah malam kejut saya. Kejut pukul 3 pagi. Saya dengar isteri nangis-nangis. Kejut, bang, bangun suami isteri bangun tahajud, Allah rahmati keluarga tu. Saya nangis, saya rasa saya barulah dapat tidur sekali, satu bantal, satu selimut, mimpi pun sama. Bila kita dapat bimbing isteri kita ada jiwa agama, sayang pada agama, risau akhirat. Untuk tu tuan-puan bawa isteri belajar iman. Bawa isteri belajar iman. Jangan biarkan dia, kesian dia. Ramai orang bila bising-bising, marah-marah, bila jadi rumah kelang kabut marah. Ustaz, isteri saya tak macam orang, macam gorila. Isteri saya macam King Kong. Macam-macam orang marah. Maaf, perempuan jangan marah. Dia macam tu mengadu. Ustaz, saya tak bertahan. Gila kahwin ni, mati kahwin, habis lah. Tak tahu nak buat apa. Tak rupa 24 jam. Cuma kalau Ustaz kena, baru tahu. Dengan saya pun kena. Kalau Ustaz kena, baru Ustaz tahu. Ustaz dapat rezeki elok-elok lah. Kalau kena macam kami, dia marah, dia nak mengadu. Tapi dengan saya pun kena marah. Saya kata, abang agak-agak bang kan. Isteri abang pun marah abang. Tiba abang marah saya semula kan. Abang kena ni kan. Tak, saya gurau je. Isteri dia marah dia marah kita pula kan. Kita pula kena marah.
Tapi tak apa, saya tak kisah pun. Cuma saya nak kata, sedap lah bang. Dulu masa mula kahwin, masa sedap, masa tengah muda, tengah apa, langsing, tengah macam orang gila bercinta, masa tu tak ingat semua sekali. Tapi bila dah macam-macam, baru dah 20 tahun kahwin cakap isteri tak pandai masak. Baru 20 tahun kahwin kata isteri tak pandai basuh baju. 20 tahun kahwin kata rumah bersepah. 20 tahun kahwin baru cerita pasal isteri cakap tinggi, suara kasar. Siapa salah? Siapa salah? Kita lelaki salah sebab kita tak bimbing isteri anak kita dengan Quran hadis Nabi. Tapi kalau dah bimbing berlaku begitu, kita redha. Tak bimbing, tak bawa isteri belajar agama, taklim rumah tak pernah buat, solat pun kita tak ajak sama-sama bangun tahajud. Jadi bila masalah datang, kita paling senanglah hidup ni salahkan orang lain. Paling senanglah hidup ni bila musibah datang, kita mula salahkan orang. Untuk tu tuan-puan jangan belajar salahkan orang dalam hidup. Isteri pun sama, kita belajar salahkan diri kita sendiri. Kekurangan diri kita, istighfar, minta ampun pada Allah. Jangan salahkan orang lain apa yang terjadi dalam hidup kita. Orang lain memang ada yang salah. Ramai orang bersalah, orang kejam, zalim dalam dunia ni macam-macam. Tapi apa yang berlaku dalam hidup kita ialah kerana kezaliman diri kita sendiri. Tidak ada apa yang menimpa kita melainkan dosa kita. Dalam riwayat Sahih Bukhari, semua kebaikan datang pada kamu daripada Allah, dan kesusahan datang hidup kamu, kata Nabi, ialah berpunca daripada kelemahan diri kamu dan dosa-dosa kamu. Jadi kita istighfar pada Allah sebab Allah sayang, Allah nak ampun dosa kita, nak tinggikan darjat. Jadi kita ada buat kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Banyak kesalahan yang kita buat yang kita tak sedar kita. Jadi Allah bagi balasan hari ni. Untuk tu jangan sedih, yang dah lepas tu dah jadi dah. Bukan keburukan, musibah, kesalahan kita yang lalu bukan menghitami atau membuat kita putus asa, tapi membuat kita lebih hampir pada Allah, lebih banyak berdoa, lebih banyak bergantung pada Dia, lebih bertambah cinta dan sayang pada Dia. Yang dah berlaku tu dah. Setiap anak Adam buat silap, tapi yang terbaik yang cepat minta ampun. Masya Allah. Muhammad Faris, macam mana nak mulakan untuk fahamkan anak-anak tentang agama? Muhammad Faris, caranya ialah dalam rumah hidupkan amalan taklim. Hidupkan amalan taklim. Isteri saya ini segala puji bagi Allah, dia lagi tahu doa banyak daripada saya. Maaf saya sebut begini. Saya sayang beliau. Lanjut, dia hafal doa lebih banyak daripada saya. Dari segi amalan takwa juta-juta kali lebih baik daripada suami dia yang konon-konon penceramah ni. Jadi tuan-puan sekalian, mudah Allah terima. Baru belajar-belajar, nak konon-konon, mudah-mudahan Allah makbulkan betul-betul jadi orang yang baik. Ni baru belajar-belajar, berlakon-berlakon jadi orang baik, mudah-mudahan Allah terima. Kita berlakon-berlakon jadi macam Nabi sahabat. Jangan berlakon jadi orang jahat, dapat dosa. Berlakon jadi orang baik. Belajar, masuk berlakon ni belajar jadi orang baik. Belajar kawal pertuturan, kawal percakapan, kawal kehidupan. Sehingga satu masa memang kita jadi seperti itu. Sehingga anak-anak kita pun menjadi seperti kita. Sehingga kita akhirnya Allah hadiahkan kita keikhlasan yang benar-benar sampai kita tidak lagi terkesan dengan apa pun dalam dunia. Hati kita benar-benar tenggelam, asyik bercinta dengan Allah. Walau apa pun datang, ribut, taufan, tsunami, apa saja datang, kita sedang asyik mencintai Allah dan meninggikan kalimah Allah dalam hati manusia, sehingga manusia lain melihat kita ingat pada Allah. Orang yang jauh pada Allah, Allah tengok kita, Allah jadikan mereka dekat pada Allah. Allah yang beri, sehingga Allah buat percakapan kita menyebabkan orang semakin dekat pada Allah. Bergaul, bercampur dengan kita, berurusan dengan kita, menyebabkan ramai-ramai orang yang tak solat mula solat, orang yang tak Islam dapat Islam, orang yang sesat kembali ke pangkal jalan dengan cuma bergaul dan bercakap-cakap dengan kita. Tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan dapat bercakap-cakap dengan Nabi, tuan-puan berbual dengan dia sekejap je, tuan-puan semua jadi menangis, berubah, jadi lemah lembut, penyayang, jadi baik, dengan berbual, bercampur dengan orang yang baik-baik. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima. Jadi macam nak didik anak tadi, mulakan amalan taklim dalam rumah. Mulakan amalan taklim dalam rumah. Hidupkan bacaan Quran hadis dalam rumah. Contoh 9.30 sampai 9.35. Tuan-tuan baca buku hadis Nabi SAW. Baca buku hadis kejap ya. Tuan-tuan baca buku hadis Nabi SAW dalam rumah. Contoh buku macam ni, Muntakab Hadis. Faham? Muntakab Hadis ditulis Syekh Muhammad Yusuf Al-Khandahlawi. Dia terjemah. Saya ada jual buku ni kat pejabat. Tapi bukan sebab saya jual, saya tolong jual, bukan saya tulis. Ada 7 bahagian. Tuan-tuan baca setiap bahagian. Hadis tu ulang 3 kali. Satu lagi buku boleh baca, buku Fadilat Amal. Buku ni tanda setiap bahagian. Ni Fadilat Amal. Ada baca setiap hadis, ulang 3 kali. Satu lagi Muntakhab Hadis. Baca setiap hari, ulang 3 kali. Bila kita baca hadis Nabi SAW, menyebabkan Allah sayang kita. 5 minit baca hadis. Lebih patut setengah jam. Bagus, lama sikit lah. Setengah jam. Tengok drama, mana ada drama 5 minit. Kurang-kurang setengah jam, baru rasa.
5 minit dah habis. Itu iklan namanya. Jadi kita bukan nak buat iklan dalam rumah. Kita betul-betul movie 2 jam. Movie 2 jam. Hindustan 4 jam. Hindustan 4 jam. 3 jam 4 jam. Kita Tamil Hindustan 3-4 jam. Cerita Korea berapa siri? 9 episod, 10 episod, 11 episod, saya tak tahu anak, saya tak pernah tengok. 9, 10, 11 episod anak-anak remaja tunjuk. Satu malam dia kata, ustaz kami gamer remaja perempuan, pelajar masa program cerita, kami sepanjang malam tak tidur habiskan cerita Korea. Masa tengah gila Korea dulu pada malam sampai pagi. Habis satu, tak tidur malam gila sampai subuh pun lambat sikit sebab tak habis lagi cerita Korea tu. Tak habis lagi, tengok sampai berapa episod, habiskan semua sekali. Jadi kita dalam rumah bukan nak iklan taklim ni. Jadi mulakan, paling kurang permulaan, mulakan ni pun banyak kesan. 5 minit baca Quran, 5 minit baca hadis Nabi SAW. Kalau boleh baca setengah jam, 1 jam. Kat rumah saya buat setengah jam. Jadi tuan-tuan mulakan kat rumah setengah jam. Mulakan pukul berapa? 9.30 pukul 10, atau 9 sampai 9.30, atau lepas isyak. Kalau tersibuk sangat, malam sikit atau lepas subuh. Kalau boleh waktu yang tetap, tempat yang tetap, tu yang terbaik. Waktu yang tetap, tempat yang tetap. Jadi mulakan amalan bacaan Quran dan hadis Nabi SAW. Tuan abang buat ni, tu satu. Duduk, tutup handphone, simpan iPad, mulakan baca Quran. Tu lagi masa makan, tutup handphone, simpan iPad, simpan, makan sama-sama dengan keluarga. Tu dia cara nak didik anak-anak datang kasih sayang. Ketiga, waktu solat, tutup handphone, tutup TV, belikan kapan, balut TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggallah TV. Ini waktu baca Quran, baca hadis Nabi. Jadi tu cara dia masa makan, masa tidur. Masa makan, masa tidur, masa makan, masa buat taklim, dan masa TV, tutup TV. Masa waktu solat, tutup TV, tutup handphone. Masya Allah. Syaza, Naili, bagi yang belum nikah macam mana? Jadi belum nikah, tak. Belum nikah, Allah tentukan semua baik. Allah tentukan awal baik, lambat pun baik. Jadi semua Allah tentukan. Yang penting kita jadi orang baik. Bahagia bukan mesti kahwin bahagia. Daripada remaja dah bahagia dah. Masa bujang-bujang dah bahagia. Masa belum kahwin pun dah bahagia. Bahagia tu kat hati kita. Jadi bila kita kahwin, bertambah bahagia kita, bertambah seronok hidup kita. Jangan mencari bahagia dalam hidup orang lain. Jangan mencari bahagia dalam dah kahwin pun bahagia. Saya mesti dapat suami yang memang, itu niat tak salah, niat yang baik. Tapi yang lebih baik ialah macam mana saya menjadi orang baik. Bila kita baik, Allah akan beri suami yang baik. Kita suami yang baik, Allah beri isteri yang baik. Seperti mana kita, Allah beri seperti itulah pasangan kita. Jadi sibuk baikkan diri, Allah akan beri kita rezeki tak sangka-sangka. Ada takwa tadi, ada takwa, buat dakwah, takwa dan menyayangi orang, Allah akan beri rezeki mencurah-curah. Allah akan beri rezeki yang paling baik, beri pasangan yang baik. So dapat anak-anak yang baik, menantu yang baik, jiran yang baik. Tapi dalam masa tu ada ujian-ujian datang. Jangan anggap tu jahat, tapi Allah uji kita sebab dia sayang. Semua terjadi telah ditakdirkan oleh Allah sebab dia sayang kita. Jadi mudah-mudahan Allah terima. Masya Allah. Masya Allah, Allah terima tuan-tuan sekalian. Wawa Muhammad. Masya Allah. Harap pergi dengan kuliah agama susah. Ilmu Allah luas. Jadi Masya Allah, jadi asbab kebaikan. Kemudian Allah SWT terima, Allah sayang tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Sharekan yang baik-baik, yang buruk-buruk tuan-tuan jangan share lah. Maafkanlah saya kalau saya tersalah. Mas surat tu apa? Maaf saya belum lagi. Program suami belajar iman, kemudian bawa isteri, dia panggil masturat. Bawa pasangan belajar iman, bawa pasangan belajar iman. Saya selalu kalau bawa kahwin, saya kata jangan biarkan isteri tanpa pergi belajar iman. Kursus belajar iman, bawa isteri belajar iman, jangan tinggalkan dia. Saya sebenarnya, saya beritahu tuan-tuan, saya teringin nak kongsi formula yang mana saya tengok orang jahat mana pun boleh jadi baik dengan mereka mengorbankan diri dan harta dia berjuang di jalan Allah. Kadang-kadang saya sampaikan secara hikmah, kadang saya tak mampu nak cakap, sebab kalau saya cakap orang pun kadang tak dapat nak tak apa ni sangat. Tapi itulah dia, bawa isteri belajar iman akhirat. Betul, ramai orang-orang yang memang bukan sikit-sikit punya teruk. Suami tu memang mangkuk tahap apa? Tahap apa? Kalau duduk kecil ke tahap gaban kan. Mangkuk tahap gaban. Tu pernah dengar mangkuk tahap gaban? Tu dia masa suara remaja-remaja dulu. Dalam mangkuk kan, gaban pula kaitan. Gaban tu entah cerita apa tak. Jadi maksudnya penat melalut dalam malam ni. Apa dia? Dia bawa pasangan dia belajar iman. Bila dia belajar iman, bawa pasangan berubah. Kongsi gelap ke. Ada sekali saya keluar program, abang tu mata sebelah tak ada. Seorang lagi muka pangkah. Dua-dua pada sekolah Juvana.
Bukan jahat sekolah jurana, patut sekolah untuk orang jadi baik. Tapi ada yang tak berapa, belum jadi baik lagi. Jadi baik-baik ni 2 orang ikut saya, keluar rompakan bersenjata, bawa kereta langgar pokok, mata sebelah terkeluar. Tuan-tuan boleh bayang, mata sebelah terkeluar, mata sebelah tak ada. Sebelah lagi seorang lagi muka berparut, langgar pokok juga, rompakan bersenjata, bawa keluar penjara ikut program. Ikut, tuan-tuan tahu, nampak dia macam tu. Orang pun pandang sebelah mata, tengok ustaz, subhanallah, cium tangan ustaz. Jumpa saya bukan main, cium tangan. Orang kampung, Masya Allah ustaz, cium tangan. Dia tak tahu muka yang berparut sebelah tadi, yang tu pukul 3 pagi bangun tahajud, nangis tak berhenti. Kita yang ceramah berdentum-dentum ni bangun pukul 3, tengok kiri kanan, Allah, macam belum lagi tidur balik. Allah, penatnya belum lagi kan. Kita pukul 5 boleh bangun, 4.30 boleh bangun. Orang lain bukan setiap hari, hari tu lah masa berdakwah tu, sebab nyamuk banyak, pukul 4.30 terpaksa bangun. Kalau kat rumah memang lastnya lah kan. Kadang-kadang tunggu kamat baru pergi masjid, kamat baru berlari ke masjid, teruk tak teruk punya ustaz. Bukan ustaz lain, saya lah tu. Tapi budak-budak ni pukul 3 dah bangun tahajud, anak-anak muda ni. Jadi tengok orang rasa, jadi dia tu berubah jadi baik. Kan dah kahwin dua-dua tu jadi orang baik. Tapi syaratnya dia kena bermujahadah, belajar iman. Siapa pun dalam dunia, jahat mana pun dalam dunia, kalau dia beri masa belajar iman, dia akan jadi baik. Duduk suasana masjid, suasana iman. Sebab tu orang bila Bani Thaqif masuk Islam, dia kata, ya Rasulullah, kami nak masuk Islam, tapi kami tak nak solat, kami tak nak puasa, kami tak nak ni, itu, ini. Sahabat angkat pedang nak bunuh. Dah lah kau dulu sakitkan Nabi, masuk Islam lambat, banyak pula cerita. Kalau kita ketuk kepala, Islam dah kaya, kau datang tergigih. Nabi tak sangka buruk. Nabi kata, kamu itikaf kat masjid ni, Masjid Nabawi 10 hari. Mereka berkhemah. Itu tu kadang-kadang Jumaat-Jumaat keluar jalan Allah, duduk kat masjid. Ada waktu-waktu mereka beri masa. Itu semua dalam Hayatus Sahabah. Orang yang cakap tak ada tu mungkin kurang baca Hayatus Sahabah, mungkin kurang membaca sikit. Jadi bukan satu kisah, banyak sahabat berdakwah sana sini. Yang kata orang pergi berdakwah sana sini tu tak ada apa? Tak ada asal usul dan berjuta kisah begitu. Maka apa jadi tuan-puan sekalian, dia itikaf masjid, buat dakwah, belajar iman sambil berdakwah, baiki diri. Tiba-tiba tengah duduk masjid, dia orang bangun tengah malam. Dia ramai-ramai jumpa Nabi. Satu hari jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, setelah 3-4 hari duduk suasana yang baik, suasana yang tenang, dia kata, mana boleh orang Islam tak semayang, mana boleh orang Islam tak bayar zakat, mana boleh orang Islam begitu begini. Jadi dengan dia duduk suasana iman, tu bawa pasangan belajar suasana iman, keluar di jalan Allah. Jadi tuan-puan, sebahagian juga saya nak ajak datang program Keluarga Sunnah untuk tahu macam mana duduk suasana iman, suasana akhirat, datang kesedaran, kekuatan. Jemput daftar www.keluargasunnah.com. Bukan promosi. Kita buat kat Matrek KL, Dewan Besar. Dewan 1 hari program 8 pagi 5 petang. Seramai mungkin kita nak kumpulkan. Seramai mungkin. InsyaAllah selesa, tuan-tuan jangan risau. Parking banyak, lift pun cantik, sempurna. Bukan satu lift kat Matrek KL, memang tempat buat program. Dewan sebelah untuk anak-anak, sekolah menengah, sekolah rendah. Dan juga dia bukan mesti bawa anak-anak, memang program tu asing. Satu tu untuk tentang orang nak berkeluarga, nak kahwin, anak, menantu, semualah yang dah boleh cukup umur nak kahwin, boleh datang situ. Ataupun dah lama kahwin pun boleh datang. Satu lagi untuk sekolah menengah, sekolah rendah. Kadang-kadang tak bawa ni, ada program supaya mereka ada kesedaran jiwa agama, macam tu. Jadi jemput datang, yang bujang-bujang tengah cari pasangan, datang dengar, cari ilmu. Jadi bila kita dekat pada Allah, Allah mudahkan rezeki, dapat jodoh, dapat kebaikan. Pergi majlis-majlis macam tu, insya-Allah dapatlah jodoh-jodoh yang baik-baik kan. Jodoh-jodoh yang baik-baik yang dekat pada Allah. Hargai, kita syukur pada Allah. Allah akan beri kebaikan, rahmat yang mencurah-curah. Jadi jangan risau, kita sibuk kerja Allah, Allah tentukan yang terbaik untuk kita. Apa milik kita, tetap milik kita. Tak ada satu dunia tak boleh tahan. Tapi kalau Allah kata bukan, buat macam mana pun bukan milik kita. La ilaha illallah. Korek bagi belum kahwin macam kita, ikhtiar dengan solat hajat, istikharah. Moga bertemu jodoh. Masya Allah, doa pada Allah. Mudah-mudahan Masya Allah, Allah sayang tuan-puan sekalian. Jadi begitulah. Jadi tuan-puan, ada nak tanya lagi? Apa judul kedua-dua buku tu? Ni Tangisan Umat. Saya ada tulis 6 buah buku. Saya ada 6 buah buku Tangisan Umat supaya banyak nangis. Ada Felix Siayap kata, Felix Siayap yang masuk Islam dulu, yang baik Masya Allah. Dia kata dia baca sampai muka surat 15, dia nangis kan. Dia kata dia menjadi sebab ketuk hidayah. Dia tulis kat Facebook dia. Ramai orang baca. Saya selalu kalau jumpa pemimpin, ada sekolah buat modul jadi buku sekolah supaya baca. Betul, memang saya tulis ni masa tu tengah banyak ujian datang. Saya tulis tentang
dakwah, tentang kasih sayang, tentang jiwa manusia, tangisan umat. Apa yang patut kita nangiskan, apa patut kita perkara yang kita tak patut nangiskan. Kita tentang tangisan umat. Jadi tuan-tuan dapatkan buku ni bagi ke anak-anak, supaya anak-anak ada jiwa agama, fikir risau akhirat, sedar tujuan hidup, sediakan tujuan hidup ni. Saya selalu beritahu, ramai dalam dua golongan manusia dalam dunia. Satu, pemalas, memang malas, kita dakwah sayang dia. Satu lagi rajin, kuat kerja siang malam. Rajin, orang yang bercita-cita, berwawasan, macam-macam cita-cita, hebat, macam-macam, berniaga sebagainya. Tapi tujuan hidup mereka salah. Hari-hari dunia jadi tujuan hidup dia. Tujuan hidup kita Allah dan akhirat. Dia terlupa dia dihantar untuk bangunkan agama, jiwa agama yang lebih besar. Dan kadang miskin kita jaga agama, kaya pun jaga agama. Bukan masa kita tunggu jadi kaya baru nak sedekah, nak tolong orang. Daripada sekarang kita buat dakwah, sayang orang. Bukan kita sedekah pun untuk jadi kaya. Kita sedekah untuk Allah sayang. Allah akan beri kita macam-macam. Jangan risau. Sibuk berjuang untuk agama. Itu tangisan umat. Satu lagi tadi dan tanya tu, isteriku bidadari. Supaya rasa sayang berlaku. Ada 11 kaedah bimbing keluarga. Jadi tuan-puan nak boleh WhatsApp 013-2984-984 isteriku bidadari. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Jadi tuan-puan sekalian, Azira, saya nak pergi program ustaz, sama-sama dengan suami, tapi suami tak nak pergi. Doakan dia, doa Allah sayang suami puan, buat Allah beri, insya-Allah semai hajat, doa dengan Allah, nangis waktu malam, mulakan taklim kat rumah doakan, insya-Allah Allah Maha Kuasa. Allah tentukan, mudah-mudahan Allah mudahkan suami-suami tu semangat belajar agama, pergi belajar dengan akhirat, berjuang, berkorban kan. Orang laki-laki kerana ceramahan mana, orang perempuan ramai, orang lelaki tak ada. Sebab tu kalau saya tengok orang lelaki ramai nangis seronok, sebab yalah macam mana kan, itulah keadaan ini. Saya pada belajar dulu lagi saya sedih tengok, kalau sebab tu saya sibuk ajak mereka buat dakwah keluar jalan Allah. Kat college kalau dulu 100 orang college universiti tu, bila kita nak semayang, tengok lelaki yang pergi semayang mula-mula 2 orang. Satu college saya masuk semayang subuh, 2-3 orang je semayang subuh. Saya fikir apa nak buat, saya ajak mereka berdakwah, belajar iman. Segala puji bagi Allah, sebelum saya keluar daripada college tu, universiti besar kan ada college kediaman, saya semayang subuh. Masa tu pada sekali subuh tu 50 orang semayang subuh, 50 orang semayang subuh. Saya punya bahagia hanya Allah yang tahu. 50 orang semayang subuh, 50 orang semayang subuh. Ada 2 orang masuk Islam dan 50 orang semayang subuh. Jadi tuan-puan sekalian, ramai orang yang tak berapa sangat jaga semayang. Saya perempuan, saya tak kenal, saya tak campur orang perempuan. Tapi saya nak betul, saya tahu kehidupan orang lelaki macam mana. Banyak yang suami-suami kurang jaga solat. Tu ni dekat universiti, bakal-bakal, ketua-ketua tu. Bayangkan budak universiti tu, saya kata budak universiti hebat dan nampak cerdik pandai, tapi semayang tak mau bangun. Dia terlupa yang bagi dia cemerlang tu Allah. Dia terlupa dia pandai mana pun dalam dunia ni. Kalau kita tak solat, dia macam Allah tinggikan tempat kejatuhnya kita. Macam Allah ambil tinggi-tinggi. Kalau lagi tinggi kita, kalau jatuh terhempas lagi sakit. Tu kalau kita tak solat. Orang tak solat macam kain buruk Allah campak kat muka dia. Orang tak solat. Kita tuan-puan jaga solat. Jangan sampai Allah campak macam kain buruk kat muka kita. Orang yang tak sempurnakan solat, suka lambatkan solat, Allah ambil kain buruk campak kat muka dia. Allah baling kat muka dia. Masya Allah pada gambaran kita, tapi hidup kita dimusnahkan, susah. Walaupun kita pandai, kaya, cantik, handsome, sempurna, perfect segala-galanya, Allah kalau nak hancurkan hidup kita, habis. Tapi kalau Allah nak jaga kita, tolong kita, bantu kita, tak ada siapa boleh susahkan kita. Mudah-mudahan Allah SWT sayang. Diko Bagaskara, Ustaz, kenapa masjid sepi sedikit Jumaat? Sebab kita kurang buat dakwah kan? Sebab kita kurang buat dakwah. Zaman Nabi masjid hidup 24 jam kan? Sekarang yang hidup 24 jam 7-Eleven, dah lama dah 7-Eleven 24 jam, kedai-kedai 24 jam, Petronas 24 jam, kilang-kilang nak keluar barang 24 jam, lagi nak raya cik raya lagi 24 jam, macam-macam barang nak keluar. Tuan-puan sekalian, dulu-dulu yang hidup 24 jam masjid. Jadi dulu masjid ni macam kilang. Setan masuk masjid, keluar jadi malaikat. Mangkuk tandas masuk masjid, kotor, keluar jadi mangkuk emas. Orang tak guna masuk jadi orang beriman. Tu dulu masjid. Masjid jadi sempat orang beriman. Rabiatul Adawiyah kita dengar kan, orang merompak rumah dia. Keluar-keluar orang tu daripada setan jadi orang beriman. Merompak rumah orang baik, keluar-keluar jadi orang baik. Tanpa jangan rompak pula rumah saya lah. Tapi saya nak cerita begitulah. Jadi roh hidayat, kebaikan. Pergi masjid, keluar-keluar jadi asbab kebaikan, hidayah. Rahmat Allah mencurah-curah. Masya Allah. Dah terima. Pergi ramai-ramai ajak dakwah pergi masjid. Rohayah Hussein. Best program ustaz. Bawa tisu banyak-banyak. Masya Allah.
Buat tisu untuk apa tu? Untuk nangis. Mudah-mudahan. Tak apa nangis untuk agama banyak-banyak pun tak apa. 3 kotak nangis. 3 kotak. 3 gelas nangis pun tak apa. Satu alim dia ada masalah. Satu orang susah. Dia nak berdakwah jauh-jauh. Duit tak cukup. Ustaz tu kata nangis. 1 gelas. Dah habis lah Ustaz. 1 gelas dah nangis. Lebih kurang kalau bahasa kita. 3 gelas pun nangis, mau nangis. Dia pun nangis 3 gelas. Lepas 3 gelas nangis, pertolongan Allah pun datang. Malam-malam nangis sampai bertakun. Janganlah tadah pula dengan gelas. Seolah-olahnya nangis tu banyak daripada Allah. Lagi banyak nangis sampai muka bekas-bekas. Sampai nangis badan lemah waktu malam. Nangis depan Allah baru kita jadi kuat. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima kita. Nasir Samsudin. Tajuk jodoh Ustaz. Tak tajuk macam-macam tajuk ni tadi. Yang saya tulis tadi tu tajuk dia. Tapi dah sebut dah 3 tu. InsyaAllah boleh dengar daripada awal tadi. Masya Allah yang jodoh ni saya jawab soalan-soalan. Masya Allah, Allah sayang semua sekali. Allah sayang. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima Tangisan Umat. Tangisan Umat tu buku yang warna hitam tadi. Kilah Rustam. Macam mana nak dapat buku tu? WhatsApp 0132984984 0132984984 Umi Sempoy. www apa Ustaz? www.keluargasunnah.com www.keluargasunnah.com Kamaruzaman. Ustaz mudah menangis di hati terbaik. Jadi banyak nangis kepada Allah. Tahan, memang kita lemah. Kita tak mampu nak nangis. La haula wala quwata illa billah. Malam-malam nangis. Ya Allah, hamba-Mu yang hina dina ini. Datang rasa hina dina. Bila doa ke Allah, doa dengan rasa penuh kerendahan. Betul-betul. Ya Allah, tak mampu. Bukan mulut cakap. Kita belajar-belajar. Bila doa ni, belajar cakap dengan hati. Ya Allah, saya tak mampu. Saya tak pandai. Saya tak reti. Ya Allah, tolonglah saya. Ya Allah, tolonglah saya. Macam tu. Ada seorang Junaid Jamshid dengan isteri meninggal. Orang muda, penyanyi terhebat kat Pakistan. Kapal terbang terhempas. Junaid Jamshid. Moga Allah rahmati beliau. Isteri dan anak kecil yang meninggal. Terhempas kapal terbang dia. Maulana Tariq Jamil nangis masa beliau meninggal. Ulama besar kat Pakistan. Sangat besar, sangat mulia. Dia terhempas masa berdakwah. Kapal terbang dia terhempas meninggal dunia. Dia selalu nyanyi selalu baca satu doa mufti ajar dia baca depan Kaabah masa dia pergi umrah. Dia selalu doa. Dia ada saya cuma ambil depan je. Dia kata ilahi teri chokat per bikari ban ke ayahu. Dia baca ilahi teri chokat per bikari ban ke ayahu. Ya Allah, aku mengadu kau. Wahai Allah, lebih kurang aku pengemis yang hina dina yang sedang mengemis kepadamu. Wahai Allah, aku hamba-Mu yang mengorbankan kemuliaanku kerana kerakusan nafsu. Aku yang mengorbankan kemuliaan agama kerana kehendak keinginan diri aku. Wahai Allah, aku menadahkan kedua belah tangan aku. Wahai Allah, pengemis berdoa dengan meminta dengan tempurung mereka. Wahai Allah, kami berdoa dengan kedua belah tangan. Yang kedua belah tangan ni pun banyak melakukan dosa kesilapan. Wahai Allah, walau begini lemah dan daif diri aku. Aku ya pengemis yang sedang mengemis depan pintu rumah-Mu. Wahai Allah, bukakanlah pintu rumah-Mu buat hamba-Mu ini. Wahai Allah, aku hadir minta ampun pada Engkau. Jadi kita dengan Allah minta ampun, minta hadir, nangis. Ya Allah, bukalah pintu Engkau untuk kami. Wahai Allah, bukalah rahmat-Mu untuk kami. Wahai Allah, bukalah rahmat-Mu untuk kami. Wahai Allah, buka rahmat-Mu untuk kami. Bukakanlah pintu. Wahai Allah, kami sedang mengemis di depan-Mu. Ya Allah, kami tak layak pun, bukan siapa-siapa. Tapi kami akan terus mengemis sampai Engkau buka pintu dan Kau maafkan kami. Sampai Engkau buka pintu, Kau terima kami. Sampai Engkau buka pintu, Kau selamatkan kami. Wahai Allah, seperti satu masa dulu Engkau selamatkan aku daripada kejahilan, daripada kesesatan. Seperti itu sampai hari ini aku masih orang yang sama, yang jahil. Aku masih seperti anak-anak kecil yang bodoh, yang tak tahu, yang cuma tahu mengengek. Ya Allah, tolong jangan biarkan budak kecil ini terus hanyut dengan dunia dan cinta dunia. Jangan biarkan aku dengan perasaan lupa diri dan rasa diri aku ni pandai. Nangis pada Allah. Wahai Allah, aku hamba yang hina dina sedang menangis minta kepada Engkau dengan kedua belah tangan. Yang kedua belah tangan ni pun banyak melakukan dosa. Lidah ni pun banyak melakukan kesalahan. Tapi ya Allah, aku benar-benar percaya daripada kecil semenjak Engkau selamatkan aku, beri aku Islam, aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Kau. Aku percaya bahawa Engkau lah Rabb aku.
Engkau yang maha baik. Bercakap dengan Allah, wahai Allah, maafkan aku sebab tak boleh nak nangis. Hati dah keras, cinta dunia. Habis tangisan aku ni untuk dunia, untuk cerita-cerita, drama, TV, untuk perkara yang dunia semata-mata. Wahai Allah, air mata aku dah kering untuk menangis minta ampun pada Engkau. Wahai Allah, maafkanlah aku, bukakan hati aku. Aku sebenar-benarnya orang paling zalim dan berdosa dalam dunia. Kerana aku bukan siapa-siapa, tapi ya Allah, Engkau mencintai diri aku. Kau sayang aku, Kau telah selamatkan aku dan orang-orang yang aku sayang dalam hidup. Kau beri anugerah dapat mengenal Engkau, wahai Allah, tapi anugerah ni telah aku sia-siakan. Aku minta maaf, minta ampun. Ya Allah, aku salah, minta maaf, minta ampun. Maafkan diri aku. Nangis ke Allah. Ya Allah, tolong, ya Allah. Dulu-dulu masa kecil-kecil, saya ingat ustaz saya tanya apa cita-cita dalam hidup. Saya jawab, ya Allah, saya nak dapat redha Allah, saya nak masuk syurga. Tapi bila melalui hidup ni, ujian demi ujian datang, wahai Allah, saya hampir kalah. Dan saya tenggelam dengan ujian ini. Dan saya terlupa tujuan hidup saya untuk Engkau sayang saya, wahai Allah. Tapi kami memang nak Engkau sayang kami semua, ya Allah. Kami tak layak disayangi, tapi Engkau telah sayang kami. Kau tak perlukan kami, telah Engkau layan kami dalam dunia ni macam raja-raja, macam permaisuri dalam dunia. Tapi kami telah sia-siakan agama ni. Kami selalu cuaikan perintah Kau, ya Allah. Dosa kami yang paling besar dan kezaliman teramat besar kami telah buat. Engkau mencintai dan menyayangi kami, tapi habis lebih daripada separuh hidup kami, kami belum cinta dan sayang pada Engkau. Kami minta maaf, kami tak dapat nak paksa hati kami. Kami tak dapat nak paksa lidah kami untuk sayang dan cinta pada Engkau. Ya Allah, maafkanlah hamba-Mu ni. Nabi Liu yang hina dina ni, Kau maafkan. Minta maaf, ya Allah. Maafkan hamba-Mu ni, maafkan. Kalau lah ni hari-hari terakhir saya dalam dunia, mungkin malam saya yang terakhir, saya pohon Kau tolong maafkan saya. Janganlah marah pada saya. Jangan marah saya. Saya takut dalam dunia orang sayang saya, orang hormat saya, orang dengar saya cakap. Tapi kalau Engkau tolak saya tak tahu mana saya nak pergi. Ya Allah, jangan tolak saya. Ya Allah, jangan tolak saya. Kalau Engkau tolak saya betul-betul tak tahu mana saya nak pergi. Jangan tolak saya. Jangan tolak saya. Ya Allah, jangan tolak saya. Saya pernah dihalau oleh orang masa buat dakwah. Saya rasa pedih, sedih. Saya pernah kehilangan orang yang saya sayang. Saya rasa pedih, sedih. Tapi ya Allah, kalau Engkau tolak saya, habislah hidup saya. Saya tak tahu apa jadi dengan hidup saya. Tolong maafkan saya. Saya tahu diri saya macam mana. Dosa, kesilapan, kejahilan, kotornya hati ni. Belum benar-benar cinta sayang pada. Maafkan saya. Menyebut nama Engkau dalam keadaan acuh tak acuh. Maafkan saya banyak menyebut nama-nama yang lain selain daripada nama Engkau. Maafkan saya kerana selalu sebut selain daripada Engkau. Wahai Allah, tolonglah bukakan hati saya untuk dekat pada Engkau, untuk sayang pada Engkau. Wahai Allah, maafkan saya. Maafkan saya, ampunkan dosa saya. Dia doa dengan Allah sungguh-sungguh. Wahai Allah, ulang yang tadi. Ilahi teri chokat per bikari ban ke ayahu. Ya Allah, pengemis yang hina dina ini sedang mengemis di depan pintu rumahmu. Jadi kita nangis pada Allah, doa waktu malam. Dan tuan-puan belajar-belajar nangis waktu malam, kan? Kejut pasangan, nangis 2 rakaat pun tak apa. Jangan kerana kesalahan, kelemahan, kekurangan kita, jangan tinggalkan solat subuh waktu. Jangan tinggalkan solat tahajud 2 rakaat. Malas macam mana pun, berat macam mana pun, jangan tinggal solat tahajud 2 rakaat. Nangis ke Allah. Belajar nangis, jangan berhenti nangis. Takut hati kita jadi keras. Makin hari makin keras, makin hari makin keras. Makin hari makin keras. Didik hati kita. Lalui proses mujahadah. Jangan biar kita tenggelam dengan dunia ni. Sebab dia merasa hebat dengan kesenangan, dengan kekayaan, dengan glamour, dengan dunia, dengan kemahuan-kemahuan, sangkaan-sangkaan kita yang kita kata betul. Itu semua belum betul. Kita dulu bodoh, tak tahu apa-apa. Allah yang beri sikit ilmu. Jangan dengan sedikit ilmu jadi sombong dengan Allah. Tak mau bangun malam, tak mau doa, tak mau kurang dah berdoa, sembahyang fardu tak jaga waktu, tak didik keluarga dengan sunnah, dengan amal agama. Tu tuan-puan, didik keluarga dengan amal agama. Didik keluarga dengan amal agama, dengan kebaikan. Jadi insya-Allah tuan-puan, begitu. Ada, mudah-mudahan Allah terima tuan-puan sekalian semua baik-baik. Ada soalan lagi nak tanya?
Masya Allah. Ishak Dali, saya selalu lambatkan solat. Jadi kita semua sama. Tapi setiap anak Adam buat silap. Yang terbaik minta ampun. Tu belajar solat awal waktu. Saya pesan diri saya juga. Solat awal waktu. Rasa solat awal waktu. Doa dengan Allah. Ya Allah, tolong saya, maafkan saya. Doakan semua orang yang lain-lain. Doakan semua orang baik yang tak baik saya. Jangan kekurangan orang buat kita benci. Dapat kekurangan pasangan buat kita marah, benci. Jangan, sayang dia, doakan dia. Doakan suami, doakan isteri, doakan anak-anak, doakan mak ayah, doakan semua orang, doakan semua orang. Jangan dengki-dengki orang. Tantang malam ni dah meninggal lah kita. Tantang esok, saya doa tuan-puan sepanjang umur. Saya mana tahu malam ni malam terakhir saya. Tuan-puan pun tak tahu kan. Life. Rupanya life yang terakhir saya dalam dunia ni. Jadi bila-bila masa Allah boleh ambil nyawa kita. Untuk tu kita dalam hati mesti tanamkan dalam. Ya Allah, saya memang hidup untuk engkau sayang saya. Saya cuma nak engkau sayang saya. Amin Firdaus. Ustaz, macam mana nak mulakan niat untuk khuruj? Kembali ke jalan Allah dengan taklim. Beri masa. Kalau boleh sekejap. Separuh hari. Satu hari jalan Allah lebih baik daripada 1000 hari yang bukan di jalan Allah. Beri masa. Syukur dengan Allah. Doa sungguh-sungguh. Macam kita nak pergi kerja, azam kuat-kuat. Doa. Allah Maha Penyayang. Mengadu ke Allah. Ya Allah, saya dah tak mampu nak baca Quran sekarang. Malas sangat. Minta maaf. Ya Allah, saya minta ampun. Minta maaf. Saya dah jauh pada Quran. Maafkan saya. Saya dah lama tinggal baca Quran. Maafkan saya. Nangis ke Allah malam-malam. Huda Mukhtar. Ustaz, kalau lagi setengah jam nak subuh, boleh lagi nak tahajud. Lagi 5 minit nak subuh pun boleh. Setengah jam tu cantik sangat. 2 rakaat sembahyang duha, lepas tu doa panjang-panjang. 2 rakaat sembahyang tahajud, 2 rakaat sembahyang tahajud, lepas tu doa panjang-panjang. Nangis pada Allah. 2 rakaat tahajud, kemudian nangis pada Allah. Doa pada Allah sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah terima. Fiah, Ustaz, macam nak solat dan khusyuk kalau anak kecil setahun 9 bulan selalu ganggu, contoh menangis. Tak apa, khusyuk tu dekat hati. Anak-anak tu pun kasih sayang Allah, ujian untuk kita. Tapi biar anak-anak tu dia nangis, semayang je, tak apa, nangis sekejap. Memang anak kalau ikut dia punya nangis, memang tak berhenti-henti anak kecil ni. Ada masa kena biar juga sekejap. Kita solat. Dan macam mana kalau ada suami, sebagai suami yang dengar, kita bantu isteri kita. Tapi kalau tak ada atau dia memanglah tak dapat nak bantu, kita teruskan dengan kebaikan, jaga solat, masuk waktu solat, biar anak tu ke tepi. Kalau boleh aturkanlah susu dia ke apa. Tapi kalau dia nak mengamuk juga, time mana pun anak kecil dia membesar, dia sebenarnya menangis tu tanda dia sihat lah. Bagus, tanda dia nak makin hebat, makin aktif, anak-anak kuat nangis, InsyaAllah tu tanda rahmat besar. Jangan suruh anak diam je. Kalau diam tu yang susah hati. Anak kalau demam kan diam. Kalau tak apa sihat kan senyap je, bangun pun tak nak, berpusing pun tak nak, demam, pusing tu nangis, berpusing. Jadi kalau nangis semua tu bergerak-gerak, sihat. Jadi anak 9 bulan anak saya yang tadi anak dekat 2 tahun. Jadi anak-anak memang macam tu sifat dia. Jadi kita biar tak apa, terus solat je insyaAllah. Mana yang kita ada kita buat, mampu buat. Mana dah tidur nanti boleh tambah Quran, sembahyang sunat. Masa nak dah tidur, jaga tambah InsyaAllah. Yang penting solat awal waktu. InsyaAllah Allah beri khusyuk. Wardatul syauqah. Nak beri khusyuk dalam solat. Jadi nak khusyuk dalam solat, beri masa untuk solat. Solat ni kena beri masa. Apa pun dalam dunia, beri masa, berkualiti. Awal waktu, tunggu solat, zikir, baca Quran sebelum solat. Satu, tu paling mudah. InsyaAllah Allah beri khusyuk dalam solat. Tapi kalau solat tu macam tak beri masa untuk dia, tak duduk, satu. Kedua, sediakan hati selalu dakwah. Macam ni buat dakwah selalu. Siang malam buat dakwah. InsyaAllah semayang khusyuk. Lepas tu bila semayang, tengok juga, fahamkan makna-makna dia. Paling penting solat waktu. Kemudian faham makna. Contoh kita semayang Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira. Kita baca tu pun tengok makna dia. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar kabira. Sebenarnya Allahu Akbar pun Allah kabira. Tak ada ungkapan perkataan, tak ada gambaran. Besarnya Allah, dan tak ada ungkapan. Walhamdulillahi kathira, pujian untuk Allah kathira. Tak tahu nak puji Allah macam mana. Sahabat nak puji Allah, walhamdulillahi kathira, segala puji bagi Allah. Kathira, tak terungkap, tak ada perkataan kathira, tak ada infinity.
Jadi kita sebut nama ya Allah, besarnya Engkau, tak ada ungkapan gambaran. Betapa puji-pujian, segala kebaikan kami nampak dalam dunia kami tak nampak. Segala alhamdulillah pujian untuk Engkau. Walhamdulillahi katsira. Pujian untuk Allah katsira. Hadis Nabi kita baca Fatihah. Begitu baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah kata hamba aku sedang memuji, memulakan menyebut nama aku. Allah balas. Bukhari, setiap ucapan kita tu ada Allah balas ucapan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, hamba aku sedang mujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa ya Allah, tak ada siapa sayang saya lebih daripada Engkau sayang saya. Terima kasih sayang saya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita puji Allah agung. Bila hamba kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hamba aku tahu tak ada siapa boleh beri apa yang dia nak melainkan aku. Kepada Allah kita sembah, kepada dia kita minta pertolongan, kepada dia kita sujud dan dia akan jaga kita. Kepada dia kita sujud, dia akan beri kita bahagia. Kepada dia kita sujud, dia Allah tak akan sia-siakan hidup kita. Dia kepada Allah kita sujud, dia tak akan sia-siakan hidup keluarga kita. Jadi tuan-puan sekalian, kita belajar dekat diri kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan tuan-puan Allah terima. Dia jemput insya-Allah, mudah-mudahan cukuplah setakat tu. Masya-Allah, mudah Allah SWT terima. Allah lebih bahagia tuan-puan sampai syurga. Anak soleh-soleh, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Allah beri selesaikan masalah tuan-puan semua. Lebih bahagia sampai syurga. Anak soleh yang sakit Allah beri sihat, yang susah Allah lapangkan, yang sedih Allah bahagiakan, ada ujian-ujian Allah pemudahkan dan beri keberkatan. InsyaAllah Allah terima semua sekali.